Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat ya. Alhamdulillah. Boleh dengar Ustaz ya? Loud Okey. and clear. Ya. Jadi apa ni, pada hari ni insya-Allah kita akan mula surah baru ya, tapi dia punya susunan tu kalau kita baca Muzammil, dia susunan dia tak kena ya. Dia kena baca Mudassir dulu. Ya, Mudassir dulu baru Muzammil. Baru dia ikut sekuen. Memang dari segi surah ya, dia Muzammil kemudian Mudassir ya, tapi dari segi susunan turun ya, dia Mudassir dulu. Mudassir selepas dia je. Satu surah. Okey Satu Ustaz, surah saya bagi selepas dia. dua-dua. Saya ada bagi dua-dua. Ustaz dapat satu je ya. Tapi Ustaz dah faham dah, tak apa ya. Jadi tuan-tuan buka Mudassir ya. Surah Al-Mudassir, surah 74. Kalau Muzammil 73. Sebelah dia je. Sebab Quran ni tuan-tuan ya, dia turun ada sekuen dia. Dan susunan dalam Quran ni dia tak ikut sekuen. Dia tak ikut sekuen turun ya. Tuan-tuan Ustaz ulang balik. Nanti tuan-tuan salah faham. Ya, ada dua benda yang Ustaz nak sebut. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi yang pertama ya, dalam Quran ni surah yang pertama Al-Fatihah. Kan? Surah yang pertama Fatihah, surah yang kedua ialah apa kita panggil ya? Surah Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Surah-surah ni tuan-tuan tidak disusun ikut sekuen penurunan tau. Ya. Ikut susunan ya, dia tak ikut sekuen penurunan dia. Faham ya maksud Ustaz ya? Maknanya bukanlah Al-Fatihah tu yang pertama turun, Al-Baqarah yang kedua, Ali Imran ketiga, bukan. Surah yang pertama turun Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, tapi dia tak letak tempat pertama. Sebab susunan Quran dia bukan ikut sekuen turun. Ya Datuk Osman? Quran turun dia tak ikut ya, Quran turun ikut sekuen, tapi penyusunan Al-Quran tu dia tak ikut sekuen. Kerana tugas ataupun tujuan Quran tu bukan untuk bagi tahu sejarah ya sahaja ya, tetapi dia ada penyusunan yang Allah punya rahsia lah ya. Sebab Al-Fatihah memang, sebab tu dipanggil Al-Fatihah di opening surah, di opening chapter ya. Sebab itu gambaran umum ya, yang mana kalau kita solat pun kena baca yang tu. Tak boleh baca surah lain, kena baca Fatihah dulu. Sebab Allah nak bagi tahu bila kita baca Quran, kita kena ikut dia punya susunan lah. Ya. Tetapi kalau kita belajar tafsir, ya, kita ikut dia punya sekuen supaya kita faham. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita dah biasa dengar lah cerita turun surah tu ketika Nabi di gua Hira. Ya. Cuma sebahagian orang katanya, ya, dia kata gua Hira tu kecil. Gua Hira tu kecil. Ustaz tak pasti tuan-tuan pernah pergi tengok ke tak? Ya, tonton YouTube je lah. Gua Hira tu kecil tuan-tuan. 2 orang pun susah nak masuk. Okey ya. Soalan dia ialah, Jibril kecil ke besar tuan-tuan? Jibril besar. Macam mana Jibril boleh masuk dalam tu dan peluk Nabi dalam tu? Ya. Faham tak apa ni Kak Wan? Yang Ustaz nak cakap ni. Kak Wan, ya. Cuba dengar baik-baik Ustaz cakap. Cuba sebut balik apa yang Ustaz sebut tadi. Antara Gua Hira, Jibril, apa yang dengan Rasulullah. Cuba sebut balik, ulang balik apa yang Ustaz sebut tadi. Tentang hubungan Nabi, ya, jangan ketawa dulu. Nabi, Jibril dengan Gua Hira. Cuba susun balik ayat dia. Secara mudah je lah. Cakap macam budak-budak je. Tak perlu buat ayat bombastik, tak perlu. Apa hubungan tiga-tiga ni tadi? Kawan, Jibril, kan, Jibril, Muhammad SAW dan Gua Hira. Cuba, apa yang biasa orang salah faham? Kawan? Cuba je, tak apa. Cuba. Rugi Kak Wan bertahun-tahun ikut kelas dengan Ustaz. Tapi Kak Wan tak bercakap, rugi Kak Wan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Kak Wan lain yang jawab. Tak apa. Okey boleh. Ustaz kata Gua Hira tu kecil. Lepas tu Jibril tu besar.
Yang itu je saya dengar tadi. Jadi oleh kerana Jibril besar, Muhammad kecil, gua pun kecil, macam mana? Jadi Dalam maknanya Nabi Muhammad je lah muat dalam tu kot. Jibril macam mana nak masuk kan? No. Okey. Surah Al-Mudassir ni akan cerita pada kita sebenarnya apa yang berlaku, tuan-tuan. Ya, Surah Mudassir ni akan bagi tahu pada kita apa yang sebenarnya berlaku. Ya, bahawasanya pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad bukan dalam gua. Bukan dalam gua, tuan-tuan. Kat mana jumpa kat Datuk Osman? Agak-agak lah. Ya, jawapan dia maknanya pertemuannya bukan dalam gua lah. Itu je jawapan dia. Pertemuan ni mesti kat luar gua, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan? Ya, pertemuan ni kat luar gua. Ya, sebab apa? Sebab bila baca surah Al-Mudassir baru tahu. Ya, sebab tu malam ni kena Mudassir, tak boleh Muzammil. Habis Mudassir baru boleh kalau nak tengok Muzammil, ya. Okey, itu dia punya logik dia. Kerana surah yang turun selepas Iqra adalah Mudassir. Faham, tuan-tuan, Surah yang turun selepas Iqra adalah Mudassir, ya. Kak Wan apa ni, Afidah selamat dia pasal Kak Wan Fatimah tolong jawab. Ya, tak apa, ya. Tapi macam tadilah, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan dalam kelas, tuan-tuan, ya, kita nak tahu orang tu faham ke tidak, kita suruh dia jawab balik. Kalau dia tak boleh jawab, ya, minta maaf, takut dia tak faham. Ni, tapi ni ustaz punya sangkaan lah, ya. Mungkin Kak Wan Afidah dia faham, tapi dia malas nak cakap je ataupun dia tak pandai nak susun ayat. Ya, tuan-tuan boleh jawab ini English, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan selesa, sebab tuan-tuan sekolah konvent kan, ya. Perempuan lah, perempuan sekolah konvent, perempuan sekolah TKC, ya, apa ni STF, okey je, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh jawab English. Ya, ustaz boleh faham, tuan-tuan, ya. Walaupun ustaz mengajar bahasa Quran, ustaz ni ustaz, tapi English tu kita belajar daripada kecil. Ya, walaupun tak adalah fluent ustaz punya English kan, tapi boleh faham, jangan bimbang. Ya, I can understand, tuan-tuan, ya. Okey, tu cerita dia. Mari kita tengok surah Al-Mudassir, surah 74. Dia ayat dia pendek-pendek, ya, tapi 56 ayat dia. Dia macam surah Ad-Dukhan tau. Surah Ad-Dukhan, ya. Surah Ad-Dukhan pun 96 ayat kan, lebih kurang, ya. Tapi dia pendek-pendek. Ya, ayat dia pendek-pendek. Okey, ya, mari kita tengok permulaan dia. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Yang pertama, tuan-tuan kena tahu, ya, surah Al-Mudassir semua ayat dia ayat Mekah. Tapi surah Al-Muzammil, dalam surah tu ada ayat yang turun di Madinah. Itulah bukti mengatakan Al-Mudassir dulu. Okey. Apa ni, ustaz punya apa tak berapa ni lah. Ustaz nak try tukar kopiah warna hitam, ya, supaya lebih nampak. Kejap, ustaz ambil. Sebab nampak dia punya apa, cahaya tu tak berapa ni, ya. Kalau ustaz pakai hitam katnya mungkin clear sikit, ya. Try je lah. Dia nampak sikit lah, ya. Cuma muka nampak putih sikit lah. Sebab lampu ni ustaz kena pasang pasal kalau tidak kan tak apa nampak Quran ni, ya. Okey, tak apa. Sekarang kita tengok balik, ya, ayat tadi. Yang pertama, ya ayyuhal muddassir. Ya ayyuha kita tahu wahai. Macam ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru, ya ayyuha tu wahai. Itu ialah satu bentuk seruan. Ya, kalau Allah nak seru, Allah akan guna ya ayyuha. Ya, wahai, ya, wahai nabi, ya ayyuhan nabi. Wahai rasul, ya ayyuhar rasul. Ada ya ayyuha depan dia. Ya ayyuhallazina amanu, ya. Jadi dia punya ceritanya ialah nabi sedang address dan Allah sedang address nabi. Nabi berdua je. Ya, sebab Al-Mudassir is a singular. Ya, is a singular noun. Ya, Al-Mudassir tu one person. Bukan a group of person, bukan. A group of people, bukan, ya. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang sedang berselimut. Salah kelas ke? Ya, macam mana? Ya, kamu cerita? Sorry Ustaz. Asyik hati kot yang salah kelas. Sorry dulu, dia maksudkan apa ni? Patutnya surah Al-Muzammil. Macam yang Kak Mai cadang, macam yang Haji Syah cadang, ya.
Tapi dari segi sekuen, dia kena baca Mudassir dulu. Pasal selepas Iqra, ya, yang turun selepas Iqra is Al-Mudassir. Jadi baru nampak dia punya sekuen tu, tuan-tuan. Ya, jadi lepas pada Al-Mudassir, insya-Allah, kalau panjang umur, ya, baru masuk Al-Muzammil. Itu dia punya logik dia. Bagi tuan-tuan yang baru join, ya. Ya ayyuhal mudassir ni kebetulan sama juga. Ya ayyuhal muzammil pun sama. Ya, sebab dia merujuk kepada Nabi. Tapi ya ayyuhal muzammil itu cerita semayang malam. Allah nak suruh Nabi bangun dan solat malam untuk menjadi kekuatan kepada baginda, ya. Tetapi untuk apa ni, ya, untuk al-mudassir, ya, Allah suruh Nabi bangun untuk berdakwah. Pasal Nabi dah dapat wahyu dah. Bila Nabi dapat wahyu, Nabi dah jadi nabi. Bila Nabi dah jadi Nabi, ya, Nabi kena buat sesuatu untuk apa, tuan-tuan? Ya, Nabi nak kena buat sesuatu untuk ajak manusia pula. Ya, manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya Nabi tak boleh apa kita panggil keep it secret, tak boleh. Nabi kena sampaikan. Ya, tetapi macam tadilah, ya. Nak tanya, ya ayuha tu domir untuk perempuan lah, hiya kan? Bukan. Ya ayuha tu dia sebiji, dia memang package dia ya ayuha. Dia bukan untuk muannas, bukan. Pasal kalau Kak Nur Aini kata ya ayuha tu muannas, mudhamir. Jadi kalau macam tu adalah ya ayyuhu. Ya ayyuhu. Tak pernah dengar kan ya ayyuhu. Jadi bukan semua yang kita nampak macam dia tu dia, bukan. Ya, jadi ya ayuha ada ha belakang, dia bukan untuk muannas, bukan untuk feminin. Okay. Dia ya ayuha memang dia sebiji macam tu, ya. Lelaki perempuan boleh. Sebab Allah sebutkan Nabi ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Kan Ustaz sebut awal tadi? Yang tu tuan-tuan kena salin. Ya ayuhan nabi, salin. Maknanya untuk lelaki, ya ayuhan rasul, salin. Maknanya tak tukar, ya ayuhu tak, ya ayuha. Alright. Al-Mudassir pun lelaki juga. Ya, okey. Al-Mudassir pun lelaki juga. Ya, pasal apa ya ayuha? Memang dia ya ayuha. Ya, dia tak ada dua ya ayuhu, ya ayuha, ya ayuha, ya ayuhuma, tak ada. Dia memang ya ayuha all the time. Ya. Jadi maknanya wahai, ambil sebiji itu. Wahai Al-Mudassir. Tuan-tuan tahu tak? Al-Mudassir ni sebenarnya dari segi bahasa tak berapa kena. Patutnya asal dia ialah ya ayyuha al-mutadassir, patutnya al-mutadassir, tapi dia dipermudahkan al-mudassir. Asalnya al-mutadassir, maknanya orang yang berselimut. Ya, orang yang ambil selimut, tutup kepala, tutup badan. Ya, sebab apa? Ya, sebab Nabi baru jumpa dengan Jibril. Ya, ketika Nabi jumpa dengan Jibril, ya, tuan-tuan tahu kan? Nabi jumpa Jibril, Nabi takut. Nabi takut, ya. Bukti Nabi takut apa, Datuk Osman? Macam mana ciri-ciri orang takut? Menggigil. Ya, tuan-tuan tengok gambar Datuk Osman tu. Macam mana buat sekali lagi Datuk Osman? Menggigil, ya. Orang sejuk cuba tengok menggigil. Bila kita sejuk, menggigil, apa kita buat? Pakai selimut. Pakai comforter. Nama pun comforter. Ya. Jadi the most comfortable blanket is called comforter, tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak terima atau tidak, itulah hakikatnya. Ya. So your comforter must be comfortable. If your comforter is not comfortable, you cannot call it comforter. Agree or not, tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Ustaz main bahasa je, tuan-tuan. Tuan-tuan kena setuju lah. Ya. Blanket dia hanya tutup, tuan-tuan. It doesn't have to be comfortable. Ya, tapi comforter memang kena comfortable. Boleh faham ya konsep dia? Mudah aja, tuan-tuan. Okey. Jadi wahai orang yang sedang berselimut, qum, bangunlah kamu, fa'anzir. Ya, maka ataupun lalu berilah peringatan. Maknanya dakwah lah. Jadi maknanya Nabi kena bagi tahu kepada isteri dia Khadijah. Nabi kena bagi tahu kepada anak-anak perempuan dia, Fatimah yang duduk di rumah tu. Ya, Nabi kena bagi tahu kepada Saidina Ali yang duduk di rumah yang sama. Zaid bin Harisah yang duduk di rumah yang sama. Siapa lagi duduk rumah tu? Datuk Azizul. Selain daripada Khadijah, selain daripada Ali, Zaid bin Harisah, anak perempuan Nabi, ya, anak lelaki Nabi dah meninggal. Siapa lagi duduk rumah Nabi tu? Cuba tuan-tuan fikir, ya. Datuk Azizul try, kalau tak boleh orang lain kena bantu. Siapa lagi duduk rumah Nabi? Siapa Datuk Azizul?
other than them tu, siapa lagi? Ya, ada Di situ lah, di situ. Yang that I can think of right now, selain nama-nama tu Ustaz. Macam mana? Selain daripada nama tu, tak ada yang lain yang saya fikir yang duduk rumah tu lagi. Nama-nama tu yang Ada seorang lagi. memang fikir Ada. sangat. Anas. Anas Malik. Anas bin Malik orang Madinah tuan. Ni orang Mekah. Ni cerita ni kat Mekah. Ya, cubaan tu baguslah. Ya, tapi macam tadi lah tuan-tuan. Ya, siapa dia? Ummu Aiman. Jawapan dia Ummu Aiman tuan-tuan. Ummu Aiman. Ya, sebab apa Khadijah duduk rumah Nabi? Pasal dia isteri. Pasal apa Fatimah duduk rumah Nabi? Sebab dia anak perempuan yang belum kahwin. Zainab tak duduk rumah Nabi pasal dia dah kahwin. Ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum juga dikatakan tidak duduk sekali. Ada yang kata dah duduk. Dia dah kahwin tapi dia tak duduk sekali lagi. Ruqayyah dan Ummu Kulsum dua-dua dah kahwin dengan anak Abu Lahab. Ya, mereka masih duduk rumah Nabi. Ya, mereka belum apa kita panggil belum duduk sekali serumah belum. Tapi dah kahwin. Ya, jadi kemungkinan besar ya mereka duduk di rumah Nabi. Fatimah confirm lah sebab Fatimah tak kahwin lagi. Ya, Fatimah kahwin nanti lepas perang Badar tuan-tuan. Perang Badar tu Madinah. Tuan-tuan kena dekat tuan-tuan punya kepala tu, tuan-tuan kena bahagi dua. Yang pertama cerita Mekah, yang kedua cerita Madinah. Ya, Anas bin Malik tu semua Madinah tuan-tuan. Ya, tapi kalau di Mekah itulah yang duduk dengan Nabi macam Datuk Azizul cakap tadi, ya. Apa ni Ali, Sayyidina Ali anak angkat Nabi duduk satu rumah dengan Nabi. Zaid bin Harisah anak angkat duduk satu rumah. Ada seorang lagi yang duduk kat rumah tu. Siapa tuan-tuan? Pembantu rumah. Pembantu rumah. Itu yang Kak Nur Aini tadi jawab. Ya, bukan Kak Nur Aini Nordin, ya. Jadi Kak Nur Aini Nordin yang tanya tentang ya ayuha tadi. Ya, ni Nur Aini seorang lagi. Nur Aini Bukit Jelutong, ya, anak apa ni isteri pada Haji Hassan. Ya, Haji Hassan lawyer. Mungkin sebagian tuan-tuan tak kenal, dia Bukit Jelutong. Bukan Haji Hassan Petronas. Haji Hassan geng kita Petronas kan, ya. Ni geng baru kita. Ya. Okey, welcome, ya. So, yang duduk sekali dengan kita ialah pembantu rumah. Ya, ataupun kalau dulu dia tak panggil pembantu rumah, dia panggil apa tuan-tuan? Istilah orang dulu. Dia tak ada pembantu rumah, dia panggil apa? Orang perempuan lelaki yang duduk serumah dengan kita, dia bukan keluarga kita. Tapi dia buat kerja apa semua. Kita panggil dia siapa? Kadam. Kita panggil dia? Kadam. Kita panggil dia apa kita panggil ya? Kita panggil dia nilah ya. Kita panggil dia hamba, ya, hamba. Ya, ataupun dipanggil khadam lah ya. Khadam. Tapi khadam ni dalam bahasa Arab, tuan-tuan kena bezakan. Dah umur depan takkan lelaki. Umur. Ya. Umur depan kan, UMM depan. Mestilah perempuan. Ya. Semua umur perempuan Kak Faridah. Umur Aiman. Dia Ummu Aiman ni is ibu susuan Nabi kan? Betul. Ya. Tapi cerita tu masih ada silap. Ada perbincangan. Ya. Sebab beza Nabi dengan dia, ya, minimum hanya 7 tahun. Minimum umur Nabi dengan dia tu 7 tahun. Sebab so orang pula, ya, young. tak, memang dia beza umur dengan Nabi 7 tahun. Pasal masa Nabi lahir masa peristiwa apa Kak Faridah? Apa ni perang gajah tu yang so she was brought from Ethiopia. Betul, you are right. Ya. Cuma masa tu dia tak datang daripada Ethiopia, dia datang dari Yaman. Ya, cuma dia Ethiopian. Dia Ethiopian. Pasal dia kulit dia agak gelap. Ya. So dia dibawa oleh Abraha, the governor of apa ni Yaman, ya, together with 60,000 troops. Ya, 60,000 tentera tau. 60,000 tentera yang datang. Tentera bergajah tu bukan 6 orang tuan-tuan. Not 6,000, 60,000. Tuan-tuan kena catat. That is very important, 60,000. Sebab tujuan mereka untuk musnahkan Kaabah. That is their main objective. Ya, the main objective of the 60,000 troops, ya, was to destroy. Ya, destroy apa? Destroy Kaabah. Ya, pasal apa mereka nak destroy Kaabah? Dia bukan nak bunuh orang Mekah, bukan. Dia nak musnahkan Kaabah saja. Pasal apa? Dia anggap Kaabah tu sebagai apa Kak Faridah? Sambung cerita. Pasal apa? Ya.
Pasal apa they wanted to destroy Kaabah? What was the main reason? Puan pasti Ustaz. Korang pasti ya. Siapa yang pasti? Ya, Haji Nazri. Pasal apa dia nak robohkan? Pasal apa dia nak robohkan Kaabah? Agak-agak tuan-tuan lah. Sebab Kaabah Sebab tu dia apa nak- sebenarnya tuan-tuan? Ya. sebab Kaabah tu saingan bagi dia. Saingan. Saingan dari segi apa Haji Nazri? Competition in tarikan. terms of what? Ya. Tarikan ibadah, orang beribadah. Tarikan ibadah, okey. Ada satu lagi lebih tepat. Bukan sangat tarikan ibadah. Saingan Lebih besar ekonomi. daripada itu. Trading. Ekonomi tuan-tuan. Ekonomi. Pasal orang datang Mekah bukan beribadah saja. Haji Mat Syah biasa pergi Mekah kan, ya. Minimum go to for haji ataupun umrah kan. Bila kita pergi tengok kat Mekah, ya, ada orang datang Mekah bukan ibadah. Orang buat apa kat Mekah tuan-tuan? Other than ibadah. Of course lah ibadah tu ialah sembahyang, ya. Tapi orang pergi Mekah tu untuk apa Haji Mat Syah? Banyak untuk berniaga. Untuk meniaga tuan-tuan, meniaga. Jadi Kaabah tu ya, dia attract people ya around peninsula of Arab ni, Arab Peninsula untuk datang bukan ibadah saja tapi untuk meniaga. So maju ekonomi. Ya, ekonomi punya reason tuan-tuan. Jadi Abraha pula ya, dia buat satu gereja besar ya sebab dia Nasrani. Dia buat gereja besar dekat Sana'a. Ya, Sana'a tu ialah capital city of Yaman until now. Ya. Jadi apa dia buat tuan-tuan? Ya, dia buat bina satu gereja besar, dia attract orang datang, jemput orang datang. Ya, tapi tak berjaya. Sebab apa? Sebab dia ingatkan Kaabah tu ya hanya satu bangunan semata-mata ya, dan dia tak nampak dia punya spiritual attraction tu. Tuan-tuan, Kaabah ni, apa yang menyebabkan Kaabah ni menjadi tarikan ekonomi, ibadah dan sebagainya? Siapa yang buat? Of course Allah buat. Tapi dia tu siapa punya doa tuan-tuan? Siapa punya doa? Ibrahim. Nabi Ibrahim Ustaz. Nabi Ibrahim doa tuan-tuan. Nabi Ibrahim doa. Bila Nabi Ibrahim doa, Allah katakan mula-mula kan Nabi Ibrahim yang bina semula Kaabah selepas banjir kan. Not the first person to build the Kaabah The first person was Adam alaihissalam. Tapi bila Kaabah tu destroyed melalui banjir besar tadi, maka Allah suruh Nabi Ibrahim dan Ismail bina semula. Tu ayat 127 kan, surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim dan Ismail bina semula. Rebuild di Kaabah. Jadi ketika mereka bina siap, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadah kami. Maka Allah pun perintah Ibrahim, seru manusia datang buat haji kat sini. Seru manusia datang untuk tawaf, untuk buat haji, untuk buat umrah dekat sini. Nabi Ibrahim kata, ya Rasulullah, ya Allah, ya, macam mana suara aku yang perlahan ni boleh sampai ke seluruh penduduk alam ni? Ya, setiap zaman pula tu. Ya, bukan zaman dulu je, sampai zaman sekarang. Allah kata, kau seru aja. Ya, kerja kau seru. Yang mendatangkan, yang menggerakkan hati manusia, aku. Nampak tak tuan-tuan? So, bila Allah perintah, apa pengajaran dia? Pengajaran dia ialah bila Allah perintah, kita buat je tuan-tuan. Jangan fikir yang lain-lain. Kita buat je tuan-tuan. Banyak projek yang kita buat, kita mula dengan sikit. Tak apa tuan-tuan. Orang Melayu kata sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sehari selembar benang lama-lama menjadi kain. Tu pepatah Melayu kata. Maknanya tak apa kita mula kecil dulu. Tapi alhamdulillah lama-lama besar tuan-tuan. Lama-lama besar, lama-lama berjaya. Semua macam tu, universiti, sekolah, madrasah kita tengok. Mula-mula kecil je. Lama-lama besar. Macam KFC kan, mula-mula KFC. KFC mula-mula kat mana Datuk Osman? KFC tu masa mula-mula dibuat kat mana? First outlet dia kat mana? Kentucky. Dah tentulah Kentucky tuan-tuan, takkan California. Dah boleh agak tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tak baca. Dah boleh agak dah. Nama pun Kentucky Fried Chicken. Dah tentulah kat Kentucky. Takkan dekat Kansas pula tuan-tuan. Kalau Ustaz cakap, cucu Ustaz pun ketawa tuan-tuan. Dia kata, of course lah, mestilah Kentucky. Tapi lama-lama cuba tengok. Tuan-tuan pernah baca, okey Ustaz share dengan tuan-tuan. Ustaz rasa Haji Mat Syah pun mungkin tak tahu. Kenal tu tuan-tuan, kenal Saunders tu. Dia tu orang yang fail tuan-tuan. Dia fail.
Meniaga buat fail. Ya, dan dia berjaya setelah pencen. Setelah dia pencen, tuan-tuan, baru dia berjaya. Ya, itu pun macam-macam halangan dia, tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan yang pensioner, jangan rasa I'm a pensioner, Ustaz. Saya orang pencen, apa boleh buat lagi dah. Ya, macam-macam boleh buat, tuan-tuan. Ya, ada orang pencen tanya Ustaz, dia kata, Ustaz, saya baru nak belajar bahasa Arab, boleh ke saya dah pencen? Lagilah bagus, tuan-tuan, tak ada komitmen kerja. Ya, lagilah senang nak buat ulang kaji, nak buat apa kan? Ya. Tapi tuan-tuan janganlah cakap, Allah, ya, sekejap sangat dan tak buat ulang kaji lagi, dah nak datang kelas baru pula. Ya, tuan-tuan jangan cakap macam tu. Walaupun Ustaz dah dengar lah. Ya. Ustaz pun tahu siapa cakap tu. Tak dengar Ya. tadi. Ustaz baca. Tuan-tuan hantar mesej, tuan-tuan apa semua Ustaz baca, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang Ustaz malas nak komen je, Ustaz nak dengar kan. Ya. Tapi macam mana pun, apa kita panggil, ya. Kak Tina dia tanya soalan, ya. Terima kasih Datuk Hiswani dah jawab. Ya. Malam ni ingatkan Ustaz, ya. Ustaz nak sebut tentang doa tu. Allahumma inni as'aluka apa? Ridhaka wal jannah tu, ya. Ingatkan Ustaz akan sebut benda tu malam ni kejap lagi, ya. Macam mana asal dia? Pasal apa orang Melayu boleh baca benda tu? Sedangkan dalam hadis tak ada, ya. Nanti ingatkan Ustaz, ya. Kalau Ustaz lupa tolong ingatkan. Okey, ya. So balik pada cerita tadi. Maknanya nak bagi tahu tuan-tuan, ya. Umur Aiman tu dibawa bersama dan pada masa tu minimum umur dia 7 tahun, minimum, mungkin lebih lagi. Ya, sebab dia ni hamba. Sebab tu dalam perang dia tak kena, sebab yang kena Tayran Ababil tu, burung bawa batu daripada neraka tu, yang kena ialah tentera. Ya, hamba-hamba macam pekerja-pekerja yang terpaksa pergi, tak kena. Sebab Allah ni Maha Adil, tuan-tuan. Ya, jadi mereka niat bukan nak runtuhkan Kaabah, mereka dipaksa. Ya, jadi mereka tak musnah, mereka selamat. Jadi Datuk Nabi Abdul Muttalib dijumpa budak ni, budak perempuan tadi ni, ya, Ummu Aiman ni. Nama sebenar dia Barakah. Nama pun baik, Barakah. Ya, tuan-tuan kena ingat orang Yaman Arabs. Ya, they were Arabs. Dan biasanya orang luar kalau datang dekat negara Arab ni, dia orang akan bercakap Arab juga. Ya, dia orang akan ikut cakap Arab. Macam orang Yahudi duduk Madinah, ya, mereka ni tak converse dalam Hebrew, tak, tuan-tuan. Ya, mereka ni makan cara Arab, pakaian, bercakap, bersyair, semua Arab. Ya. Hebrew tu hanya digunakan dekat gereja saja. Ya, masa religious ceremony. Itu je, tuan-tuan. Other than that, everything was in Arabic, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham dia punya cerita tu, ya. Jadi Ummu Aiman, ya, dah tentulah dia bercakap Arab juga. Ya, walaupun dia seorang hamba, tak pedulilah, ya. So dia ditangkap, Abdul Muttalib dapat dia, dan Abdul Muttalib hadiahkan dia kepada Abdullah. Hadiah kepada Abdullah. Bila Abdullah meninggal, Aminah lah jaga dia. Ya, budak ni tadi, dan dia rapatlah dengan keluarga Nabi. Ketika Nabi lahir, dia mengasuh Nabi. Ya, dia mengasuh Nabi sampai mak Nabi meninggal ketika Nabi umur 6 tahun. Ummu Aiman still jaga Nabi. Bila Nabi diambil oleh Abdul Muttalib, ya, datuk Nabi, Ummu Aiman still jaga Nabi. Ketika Abdul Muttalib meninggal, bapa saudara Nabi pula ambil alih, Abu Talib, masih Ummu Aiman jaga Nabi sampai Nabi kahwin dengan Khadijah. Ketika umur Nabi 25 tahun. Itu dia punya sekuen dia, tuan-tuan. Tuan-tuan kena catatlah. Ya. Jadi bila umur Nabi 25, Nabi kahwin dengan Khadijah, ya. Ingat lagi berapa umur Khadijah, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan hadir kelas sirah kita, tuan-tuan dah tahu berapa umur dia? Ya, 28. berapa tu? 28 tahun, ya. Ikut Ibnu Hisham, ya, hadis daripada Imam Al-Hakim dalam kitab dia Mustadrak Al-Hakim. Ya, dan hadis ini dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Ulama hadis setuju, tuan-tuan. Cuma tersebar 40 ni, ya, orang Arab pun cakap 40. Sebab mereka tengok satu versi je. Kena tengok dua-dua versi. Ya, 40 paling popular, tapi 28 yang lebih tepat, tuan-tuan. Ya, dan lebih logik, ya, medically speaking lebih logik. Seorang perempuan umur 28 tahun lahirkan 6 anak, lagi logik. Daripada 40 tahun lahirkan 6 anak. Pasal anak Nabi tak ada yang kembar. Semua, ya, maknanya Khadijah mengandung 6 kali. Ya, dan dikhabarkan Khadijah menyusukan anak. Jadi perempuan kalau menyusukan anak, biasanya itu adalah
family planning ya yang paling bagus. Biasanya 2 tahun susukan anak biasanya tak mengandung. Kalau Allah nak buat jadi je tuan-tuan ya, tapi biasanya ya, sebab itu menyusukan anak tu merupakan family planning Islam ya yang paling mudah tuan-tuan. Paling mudah. Ya, tak ada ambil pil, tak ada tuan-tuan. Ya, tu memang Allah buat begitu. Sebab Allah nak bagi anak yang menyusu tu puas menyusu sampai umur 2 tahun. Tak ada intervention tuan-tuan. Ya, tak ada interference. Ya, selepas 2 tahun habis menyusu, Allah buat baru mak dia mengandung. Ya, dan nak mengandung pula nak lahirkan anak another 9 months. So 2 years, 24 months plus another 9 to 10 months, almost 3 years tuan-tuan. Maknanya anak pertama dengan kedua dengan ketiga dengan keempat tu at least ada 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Cuba tuan-tuan kira Khadijah. Kalau umur dia 40 tahun. Ya. Sebab tu tuan-tuan, ada ulama yang pakai hadis saja. Ya, ada ulama yang dia tak pakai hadis saja, ya. Dia pakai hadis of course, dia pakai Quran, tapi dia tengok dari segi logik dia. Ya, mathematical logic. Kena pakai tuan-tuan. Sebab Nabi pun pakai mathematical logic. Ya, ulama-ulama besar pun pakai macam tu, ya. Imam Syafi'i contoh kan, ketika dia nak tentukan perempuan punya haid tu berapa lama, ya. Dia buat survey. Ya, dia survey dekat Iraq, dia survey dekat Mekah, dia survey Madinah, dia survey semua banyak tempat. Akhir sekali, ya, masa dekat Mesir dia pun buat keputusan. Ya, dia dah ambil sampel, dia buat sampling tuan-tuan. Dekat Iraq, dekat Madinah, dekat Mekah, dekat Mesir. Dan keputusan dia ialah orang perempuan minimum haid 1 hari 1 malam. Dan maksimum 15 hari 15 malam. Itu Imam Syafi'i punya apa kita panggil finding. Ya, terus survey tuan-tuan. Ya, very academic tuan-tuan. Imam Syafi'i kita ni. Ya, itu yang keluar 15 hari 15 malam tu. Ya, tapi kalau katalah ya orang perempuan tu dia hanya 12 hari 12 malam, let's say lah ya, ataupun macam perempuan mungkin 10 hari ataupun 8 hari yang ada masih haid lah ya. Jadi lepas 8 hari, let's say lepas 10 hari ya berhenti sekejap ya, haid tak keluar, after 5 day keluar balik. Macam mana nak kata yang haid tu still haid ataupun istihadah? Tu panjang cerita tuan-tuan. Itu kitab Bulughul Maram yang akan jawab. Ya, sebab tu ya ada orang perempuan, sebab tu tuan-tuan kena tengok ya, kena tengok anak ya, anak kita, menantu kena tanya-tanya secara gurau-gurau lah kadang-kadang. Sebab takut bimbang ya, yang datang tu bukan istihadah, masih haid lagi. Ataupun kadang-kadang haid dah habis, itu istihadah tuan-tuan. Bila istihadah ya, darah penyakit, dia kena semayang. Tak boleh main-main tuan-tuan ya. Jadi tak boleh ya. Masalah dia tuan-tuan, orang lelaki bila cerita pasal haid, dia tak interested nak dengar. Ya, dia kata saya nak buat apa ustaz? Dia kata saya bukan ada haid. Memanglah awak tak ada haid. Tapi isteri awak, ya, anak perempuan, ya, kakak, mak, ya, dan sebagainya, so kita kena tahu tuan-tuan. Ya, kena tahu. Itulah cerita dia, ya. Jadi alhamdulillah orang perempuan pun banyak classes, ya. Classes cerita tentang benda-benda ni. Dan kebanyakan yang buat fatwa tuan-tuan bukan perempuan. Ya, yang buat fatwa ni ulama-ulama. Itu Imam Nawawi, Imam Abu Hanifah, ya. Jadi orang lelaki. Macam mana mereka? Melalui survey. Sebab mereka ada isteri, ada anak perempuan, ya. Dan mereka boleh buat keputusan yang tepat lah insya-Allah, ya. Itu kalau Ustaz boleh tambah sikit. Ustaz stop kat situ, ya. So balik pada cerita tadi tuan-tuan, ya, balik pada kisah asal tadi. Jadi yang orang duk kata macam mana Nabi boleh jumpa dengan Jibril dalam gua, bukan kat luar tuan-tuan. Ada hadis ya, dalam Sahih Bukhari ada cerita Nabi dekat luar. Ya, bila Nabi dekat luar, ya, Nabi jenguk dekat langit, ya, Nabi dongak kat langit, maka Nabi nampak Jibril sedang duduk di kursi. Ya, macam mana tak tahu, di antara langit dengan bumi tuan-tuan. Oh, besar Jibril ni tuan-tuan. Ya, dikatakan ada banyak sayap. Saya tak tahu sayap tu berapa banyak lah. Tapi dikatakan kalau Jibril angkat satu sayap, tertutup ya sebahagian langit. Mana besar tuan-tuan. Of course Jibril mesti besar. Sebab dia kan CEO semua malaikat. Yang dalam Quran dipanggil ruh. Ya, macam surah kita panggil ya, surah Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam Al-Qadar ya, turun para malaikat disertai dengan roh. Roh tu siapa dia? Rohul Kudus. Siapa dia tuan-tuan? The Holy Spirit. Siapa dia The Holy Spirit? Jibril alaihissalam.
Ya, Jibril tu ketua dia. Ya, jadi sebab tu malam tu malam yang sangat mulia. Ya, malam yang sangat mulia sebab Jibril pun turun. Ya, tapi kalau malam Arafah, malam Arafah, tuan-tuan, ya, tu ada cerita dalam ceritalah ya, dalam hadis juga. Ya, Allah turun, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya Allah sendiri, He himself. Ya, tapi macam mana tu jangan tanya. Tu perbincangan apa kita panggil ya, benda-benda yang bersifat apa kita panggil ya. Dia bukan boleh bincang-bincang macam tu. Dia simple je ya. Allah turun lah tuan-tuan. Ya, jangan tanya macam mana kan Imam Malik kata jangan tanya bagaimana. Ya, tapi kena beriman. Jadi kata para ulama kalau malam Lailatul Qadar Jibril aja turun itu pun dah hebat dah tuan-tuan. Allah ampun dosa. Ya, kalau apa kita panggil ya, kalau malam-malam yang lain ya, antaranya ialah malam Arafah ya, dan juga malam yang Allah bagi perhatian ya, malam nisfu Syaban, malam yang Allah bagi perhatian. Maknanya Allah apa kita panggil, Allah tengok hamba-hambanya yang beribadah pada malam tu. Ya, dan kalau ibadah kita ikhlas mata-mata kerana Allah, ya, Allah akan bagi kredit. Ya, Allah akan bagi pahala tak tahu berapa besar. Tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Ustaz stop kat situ. Melainkan tuan-tuan ada soalan lah ya. So balik pada cerita tadi tuan-tuan. Ayat yang kedua, Allah perintah Nabi Muhammad supaya bangun. Pasal Nabi sedang berselimut. Pasal ketika Nabi balik, ya, ada dalam Sahih Bukhari ada. Ya, mungkin tuan-tuan yang ada The Amazing Quran ke apa, tuan-tuan boleh tengoklah ya. Jadi cerita ada riwayat daripada Sahih Al-Bukhari. Ya, Nabi kata ketika aku sedang berjalan, ya, berjalan kat atas bukit ni. Nabi kan naik bukit. Ya, nama bukit tu Jabal Nur. Jabal bukit, Nur cahaya. Ya, sebab turunnya Quran. Quran tu kan nur. Ya, di atas bukit tu. Ya, dan Nabi sedang berjalan. Nabi kata sami' tu sautan minas sama, aku dengar suara daripada langit. Ya, farafa'tu basari, aku pun angkat kepala aku tengok ya ke arah langit. Faizal malak, ya, maka tiba-tiba ada malaikat. Ya, malaikat yang pernah datang jumpa aku. Ya, jadi maknanya malaikat tu pernah datang jumpa Nabi. Ya, sebahagian kata ini kali kedua malaikat tu datang. Ya, sebab Nabi dah kenal dia. Ya, jadi kalau Nabi dah kenal, maknanya Nabi pernah jumpa lah dia. Ya, jadi maksudnya bukan sekali Jibril datang dalam bentuk yang asal. Ya, kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk manusia. Ketika Nabi tengah mengajar, datang seorang lelaki berpakaian serba putih, ya, dan dia bertanya soalan kepada Nabi. Nabi pun jawab. Dan kemudian lelaki itu pun menghilang. Nabi pun tanya pada para sahabat, ya, Omar kenal tak siapa datang tadi? Omar kata dalam hati aku tahu ni, tapi aku malu dengan Nabi. Aku pun jawab Allah dan Rasul lah yang Maha tahu. Ya, Allah yang Maha tahu, Rasul pun tahu. Jadi kata Nabi, untuk pengetahuan kau, ya, apa ni, Omar dan para sahabat yang lain, yang datang tadi itulah Jibril, datang dalam bentuk manusia. Ya, dan kadang-kadang Jibril datang dalam bentuk sahabat Nabi yang paling handsome. Ya, Kak Mai ingat tak sahabat Nabi paling handsome siapa nama dia? Kak Mai ingat tak siapa sahabat Nabi paling handsome? Tak ingat lah yang anak orang kaya yang mati muda tu. Yang pakai minyak wangi selalu. Itu Mus'ab bin Umair. Ya, Itu. yang ini bukan, ya. Dia bukan anak orang kaya tu. Ya, dan dia tak mati dalam perang tu. Cousin dia tu nama. Yang orang lelaki pun tengok Cousin kadang dia. 3 kali kan. Cousin Macam mana? dia. Cousin dia kot sebenarnya. Siapa tak dengar? Kuat sikit cakap. Cousin dia kot. Sepupu dia yang macam muka dia. Bukan. Bukan. Ada lagi handsome. Ya, yang nanti Saidina Umar jatuhkan hukuman botakkan kepala dia. Pasal handsome sangat. Ya, botak kepala dan akhirnya dia kena buang negeri. Sebab terlalu handsome sehingga menimbulkan apa kita panggil, ya, keadaan yang tidak sihat di kalangan perempuan Madinah pada masa tu. Ya. Ya, tuan-tuan dah tak ingat dah, ya. Dia. Siapa dia? Dia. Dihya. Apa? Dihya. Dihya. Ya. D-E-H-I-Y-A. D-I-H. D-I-H-Y-A-H. Dihya. Ya, tuan-tuan dah pernah dengar dah. Tapi tuan-tuan tak salin. Ya. Tapi saya dah salin. Tuan-tuan tak ulang kaji. Ya, dia ada dua. Satu tak salin. Pasal kita ingat kita boleh ingat. Rupanya tak boleh ingat. So salin.
Salin pula kena tempat yang apa kita panggil, yang obvious lah. Tuan-tuan salin sebagai nota kaki, memang orang tak tengok. Nota kaki, mana orang nak tengok tuan-tuan? Bukan Ustaz, Ya, buku ha. lain dah. Itu apa kita panggil? Management, ya, lecture management lah, ya. Jangan letak semua buku satu kan. Kalau sirah satu buku, ya. Tadabbur buku lain, ya. Bulughul Maram buku lain. Jangan campur. Kalau campur nanti tertukar. Sebab nak buat reference ni susah. Ya, nak buat reference susah. Ya, kita kena kumpulkan, ya. Macam dekat library tu kan. Kalau buku sirah aja. Ya, tuan-tuan kena datang rumah ustaz. Ya, ramai orang dah datang rumah ustaz tapi dia tak pernah masuk ustaz punya library, tak nak tengok. Tuan-tuan kena datang, ya. Tapi library ustaz tingkat atas. Ya, kena naik atas, tuan-tuan tengok ustaz susun, ya. Kita tafsir je, sirah je, bahasa je. Ya, apa ni, psikologi je, ekonomi je. Jadi senang nak cari. Tapi kalau ustaz letak mata-rata, walaupun ustaz yang beli, ustaz yang susun, nanti tak jumpa tuan-tuan. So it's about management tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kena manage dengan betul tu. Ya, dalam live kita kan macam tu. Kak Faridah susun hidup cantik, okey. Ya, tak ingat masa kerja bank muamalat dulu. Macam mana kan? Kerja tip top, ya, dapat anugerah lagi. Ya, anugerah pekerja cemerlang. Ya, kalau tidak takkan boleh kerja dekat apa ni, Bahrain. Ya, Kak Faridah jangan lupa, ya. Ustaz ingat sejarah Kak Faridah. Okey, ya. Kak Faridah tak nak dia ketawa tu, ya. Tapi dia mute kan. Ya. Okey, seterusnya apa lagi? Jadi apabila Nabi tengok ke atas, Nabi nampak Jibril, dalam hadis disebut qaidun, Jibril tengah duduk ala kursi, di atas kursi. Macam mana kita tak tahu tuan-tuan. Ya, tapi kursi itu tempat duduk. Ya. Bainas sama wal ardi, antara langit dengan bumi. Oh, besar tuan-tuan. Ya, faji'tu minhu hatta hawaitu ilal ardi. Kata Nabi, bila aku tengok, terkejut aku. Sebab dongak atas, tengok besar sangat. Terkejut sampai aku jatuh terduduk, kata Nabi. Nabi jatuh terduduk, tuan-tuan. Ya, kemudian, ya, kemudian apa? Ya, maka aku pun balik rumah. Aku mendapatkan keluargaku. Nabi daripada atas tu, Jabal Nur, Nabi turun, tuan-tuan. Nabi turun, bukan sekejap, tuan-tuan. Ya, bukan sekejap, ambil masa. Ya, Nabi balik ke rumah. Bila Nabi balik ke rumah, Nabi pun kata zammiluni. Ya, selimutkan aku. Jadi dalam kepala kita, kalau Nabi sebut zammiluni, mesti surah Al-Muzammil. Bukan, tuan-tuan. Bukan. Ya, zammiluni itu maknanya tolong selimutkan aku. Dan Nabi cakap bukan pada Khadijah saja tau. Nabi cakap kepada seluruh ahli rumah tu. Maknanya Ummu Aiman pun ada masa tu. Fatimah pun ada. Ya. Jadi dalam keadaan begitu, maka mereka selimutkan Nabi. Selalu kita dengar Khadijah aja kan. Sebenarnya bukan Khadijah seorang. Pasal Nabi kata, you all tolong selimutkan I. Itu kalau Ustaz terjemah. All of you, ya, ataupun you all tolong selimutkan saya. Bukan seorang. Ya, ramai tu. Kemudian masa ketika Nabi tengah berselimut tu, fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhal muddatsir. Ya, masa Nabi tengah berselimut, maka Allah pun turunkan ayat, wahai orang yang sedang berselimut, kum, bangunlah, fa'anzir, berilah peringatan. Tu ayat 1 dan ayat 2. Ya, tu cerita dia, tuan-tuan. Ya. Jadi Abu Salamah cerita, Abu Salamah. Ni hadis ni riwayat Abu Salamah. Ya, tapi tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar Abu Salamah, tuan-tuan kena ingat, Abu Salamah ni, ya, dia mati dah dalam perang, selepas perang Uhud, dia meninggal, tuan-tuan. Jadi takkanlah dia sempat cerita, ya, cerita apa kita panggil? Cerita ni pada ramai orang. Sebab masa tu, peringkat awal tu, kebanyakannya perang, tuan-tuan. Ya, perang Badar, lepas tu perang Uhud, lepas tu ada peperangan-peperangan lain. Yang kecil-kecil, yang besarnya Badar dengan Uhud lah. Tapi in between Badar dengan Uhud tu, ada macam-macam military campaign yang lain. Tapi kecil-kecil, macam 30 orang pergi perang. 30 orang, 40 orang, 10 orang. Ya, dia pertempuran saja kita panggil. Ya, dia bukannya peperangan, dia pertempuran. Ya, kalau peperangan war kan, Datuk Osman. Kalau pertempuran in English. Skirmishes. Clashes. Skirmishes. Wah, Oh, all Datuk the tak. words coming out. Tak faham, Ustaz. Tak faham ya. Skirmishes tu kelas-kelas kecil-kecil. Apa istilah dia tu?
Clashing. Clashes. Dengan cheers kat ujung je. Clashes. Oh, clash. Okey, clash. S. Okey. Ya, clash tahu dapat. Skirmishes. Skirmishes tu SKIRMISHES. Skirmishes. Skirmish. Jadi maknanya yang pertempuran kecil lah, clash, clashes saja macam tu. Ya. Kalau yang besar-besar, war tu besar betul kan? Kecil sikit pada war apa? Apa Datuk? Apa Datuk Zizul dengan Datuk Osman? Battle. Kecil sikit. Ya. Dia panggil apa? Battle. Battle. Dia panggil battle. Betul, battle. Sebab tu, ya, Badar tu, the battle of Badar. Dah tutup. The battle of Uhud dia panggil. Ya, betul. Ya, you are right. Okey, ya. Jadi Nabi pun balik. Bila Nabi balik, ya, Nabi yang cerita ni tuan-tuan, sebenarnya antara yang cerita ni Jabir. Ya, tapi Jabir tu kemudian cerita tu disambut oleh Abu Salamah. Abu Salamah ni bukan Abu Salamah yang suami Ummu Salamah, bukan. Abu Salamah ni anak pada seorang sahabat Nabi yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tu, okey, Ustaz bagi tips kat tuan-tuan. Kebanyakan sahabat Nabi, anak mereka ulama, tuan-tuan. Kebanyakan sahabat Nabi, anak mereka adalah golongan ulama. Anak mereka kebanyakannya golongan ulama. Ya. Jadi kebanyakan mereka adalah golongan ulama, ya. Macam anak kepada Abdurrahman. Ya, tu ulama besar. Nama dia Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman. Ya, mereka ni memang orang hebat-hebat, tuan-tuan. Ya, bapa dia Abdurrahman sibuk bisnes, sibuk berniaga, ya, sibuk berperang, ya. Tapi tak jadi ulama besar. Anak dia ulama besar. Ya, macam kita kata Saidina Umar. Ya, dia sibuk berniaga, sibuk perang. Anak dia Abdullah bin Umar, tu ulama besar. Ya, jadi para sahabat ni kebanyakan anak mereka ulama-ulama besar yang hidup selepas zaman Nabi. Sebahagiannya hidup selepas zaman Nabi. Mereka tak sempat jumpa Nabi. Macam Abu Salamah ni, tuan-tuan, yang riwayat hadis ni, dia tak jumpa Nabi. Ya, dia lahir 11 tahun selepas Nabi wafat. Dia tak jumpa Nabi. Tapi dia mengajilah daripada sahabat-sahabat Nabi, ya, dan dia kutip ilmu ni. Ya, jadi itu permulaan. Ini dalam Sahih Bukhari, tuan-tuan. Hadis ni juga disebut oleh ramai ulama lain, ya. Okey. Kita sambung ayat tadi. Ayat nombor 3. Nombor 1 tadi, wahai orang yang sedang berselimut, al-muddasir, ya, kum, bangunlah, fa'anzir, maka berilah peringatan, dakwahlah kamu, ajaklah isteri kamu, ya, anak kamu, ya, kemudian pembantu rumah dan sebagainya, ya, yang kita panggil hamba tadi. Ya, dia panggil hamba. Jadi perempuan kalau dia hamba kita panggil jariyah. Jariyah, ya. Dia panggil jariyah. Ya, jadi jariyah itu adalah hamba, ya. Bukan khodam. Khodam tu adalah pembantu. Macam Anas bin Malik, dia bukan hamba, tapi dia adalah khodam ataupun kita panggil khodim. Khodim tu service provider. Tuan-tuan jangan salah, ya. Tadi Sister Dazlia jawab tadi, ya, dia kata khodam. Khodam tu tak tepat. Sebab khodam ataupun khodim, khodam tu plural. Kalau singular, khodim. Ya. Khodim tu, tuan-tuan, dia service provider. Macam Anas, dia bukan hamba, dia orang kaya, tuan-tuan. Dia anak orang kaya. Ya, takkanlah anak orang kaya jadi hamba pula. Ya, tak kena. Jadi yang jadi hamba ni kita panggil jariyah. Jariyah biasanya, ya. Jadi kalau nanti dia dibebaskan, sebab ketika Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi umur 25 tadi kan? Nabi 25, Khadijah 28. Ketika kahwin, apa berlaku, tuan-tuan? Nabi bebaskan Ummu Aiman. Dia bebas. Ya, bebas dia, tuan-tuan. Ya, itu hadiah daripada Nabi. Ya, sebab Nabi dah ada Khadijah untuk jaga Nabi. Jadi tak perlu Ummu Aiman dah boleh bebas. Ya, tapi Ummu Aiman masih duduk sekitar kawasan rumah Nabi. Ya, sebahagian kata memang dia tetap duduk juga dengan Nabi. Ada yang kata macam tu. Ya, tapi yang pasti dia tak pergi jauh lah. Ya, sekitar rumah Nabi juga. Okey, selesai. Ayat nombor 3. Melainkan tuan-tuan ada soalan lah. Kalau ada soalan boleh tanya. Ya. Ustaz, Ummu Aiman kan dikahwinkan oleh Nabi. So lepas Ya, kahwin betul. dia masih duduk dengan Nabi juga. Sebab apa kita panggil, ya? Dia kahwin, tapi kemudian sebahagian kata suami dia tu meninggal dunia. Dia dapat anak Aiman. Tu panggil Ummu Aiman tu. Ya, dikatakan anak dia pun duduk bersama dengan Nabi juga. Ya, maknanya dia tidak, kalau tak duduk satu rumah pun,
ya, dia tak duduk jauh daripada Nabi. Dia tak duduk jauh, ya. Kalau kita pegang tadi, Ummu Aiman dia 7 years older than Rasulullah. Maknanya masa Nabi dapat wahyu, umur Nabi 40, umur dia baru 47 tuan-tuan. Umur dia 47. Okey. Sebelum, ya, maknanya masa Nabi kahwin umur 25 kan. Berapa umur Ummu Aiman? Baru 32. Baru 32 tahun tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya memang apa kita panggil, dia walaupun dia dah berkahwin, ya, tetapi macam tadilah, sebab suami dia dah tak ada, maka dia duduk dengan anak dia, ya. Dan Nabi yang jaga dia juga tuan-tuan. Ya. Jadi maksudnya bukan satu benda yang pelik lah. Kalau walaupun dia bukan lagi jadi hamba Nabi, ya, tapi dia masih bersama dengan Nabi lagi. Ya. Masa Nabi duduk rumah Abu Talib tu pasti. Pasal Ustaz dah pernah bawa cerita tentang air Zam-Zam. Kalau tuan-tuan masih ingat. Kalau tak ingat, salinlah. Ya. Ketika Nabi pergi ke telaga Zam-Zam, Nabi minum air Zam-Zam dan Nabi kenyang. Kerana minum air Zam-Zam, kuantiti yang banyak memang boleh kenyang. Tak payah makan nasi lah tuan-tuan. Ya. Minum air Zam-Zam. Tapi kalau tuan-tuan minum satu cawan kecil tu, ya, cawan Saudi tu yang itulah, warna putih tu tuan-tuan, yang disediakan di tempat Zam-Zam tu, memang tak kenyang tuan-tuan. Sebab tu minum Zam-Zam, ya, kita kena berdiri ke duduk tuan-tuan? Minum Zam-Zam. Ya, berdiri. Ya. Pasal apa kita berdiri? Pasal apa berdiri? Sedangkan minum teh tarik, duduk, minum air sirap Bandung, duduk. Ya. Pasal apa kena berdiri? Apa sebab minum Zam-Zam berdiri? Apa dia punya medical explanation ni? Tuan-tuan. Tuan-tuan agaklah pasal apa Nabi suruh, ya, bila bukan Nabi suruh, Nabi buat dan sahabat tengok Nabi buat, sahabat ikut. Ali tengok Nabi, dia kata aku tengok Nabi pun berdiri tapi minum Zam-Zam, bukan minum air lain. Ya. Agaknya apa explanation ni? Ya. So that it will go directly to the start. Yeah. Okay, it will go directly. Kalau duduk dia tak go directly lah kan. Tapi apa explanation dia sebenarnya? Tuan-tuan pernah dengar tak? Medical doctor explain. Ya. Sebab apa kita duduk? Sebab bila kita duduk tuan-tuan, ya, dia punya penapis tau. Ada penapis dia. Ya. Jadi kalau kita minum, dalam minuman tu ada racun, ada benda-benda yang tak elok, tapis tu akan tahan. Ya. Dia punya tapis tu. Dia ada tapis dia tuan-tuan. Ya. Tapi kalau kita berdiri, tapis tu terbalik. Tapis tu dia tak boleh bantu tuan-tuan. Ya. Macam tu tuan-tuan, nanti takut ada air Zam-Zam, dia tak polluted tuan-tuan. Air Zam-Zam ni dia tak polluted. Sebab tu bila kita minum air Zam-Zam, betul dia akan go directly, betul. Sebab itu kita minum berdiri. Yang pertama kita boleh minum banyak, ya. Yang kedua supaya tadi, ya, supaya apa kita panggil cepat masuk dalam tubuh kita dan kenyang tuan-tuan. Ya. Jadi ketika Nabi balik ke rumah, Ummu Aiman pun sebut ni, ini masa rumah Abu Talib dulu. Ya, masa Nabi sebelum kahwin dengan Khadijah, maknanya before Nabi punya umur 25 tahun lah. Ya, maka Ummu Aiman cakap, dia kata Muhammad, ya, dia panggil Muhammad sajalah, ya, sebab anak susuan dia ataupun apa kita panggil, ya, macam adik je lah. Sebab dia dengan Nabi itu minimum 7 tahun, mungkin lebih, mungkin 10 tahun, mungkin lebih, sebab tak ada catatan tuan-tuan. Ya. Dan kalaulah Ummu Aiman tu kecil sangat, tak possible pula dia pergi perang. Pasal dia ditangkap tadi kan dalam perang. Jadi 7 tahun tu minimum lah, ya, minimum age untuk terlibat, bukan perang, ya, untuk bantu-bantu orang yang apa kita panggil, orang yang luka, ya, bantu-bantu sediakan makanan, ya. How can she be ibu susuan juga kalau dia 7 or 12 years old, Ustaz? I mean 7 is too small. 12 boleh lah, 7 tak boleh lah, Ustaz. Ibu susuan. Pasal apa 7 tak boleh? Too young, Ustaz, to be ibu susuan. Pasal Kak Suharti melihat dia breastfeed Nabi. Okay. Isn't that what Dia tak mesti breastfeed. Ibu susuan, that's what it means kan, Ustaz? Betul, breastfeed. Dia directly bukan. Well, maknanya dia boleh perah letak kat cawan dan minum, Nabi minum. Tak, maksudnya she is too young to have milk maksudnya. Maksudnya 7 tahun tu. Umur 7 tahun. Pasal Kak Suharti tengok, budak tu mesti umur 2 tahun,
dia menyusu daripada Ummu Aiman? Not necessarily. Tuan-tuan nampak tak? Sebab dalam kepala kita, kita dah bayang masa Nabi sebelum 2 tahun Nabi menyusu daripada Ummu Aiman. Oh bukan macam tu. Ya, sebab budak tu boleh menyusu juga ya sebelum dia akil balik. Means he Kalau was sebelum budak tu akil balik, yes. Sebelum He dia was akil balik, bigger lah. macam mana? Apa dia? That means Nabi Muhammad SAW was bigger than 2 years old lah. Memang. Sebab selagi dia belum akil balik is roughly 12 tahun atau 15 tahun kan. Selagi Nabi Muhammad belum akil balik dan Nabi Muhammad minum susu daripada seseorang perempuan 5 kali kenyang minimum dan dia akan jadi anak susuan. Dan tak mesti dia umur 2 tahun. Dia boleh lebih. Okey, katalah macam kita kata ada seorang perempuan ni dia ada anak lelaki je, dia nak anak perempuan. Maka dia bincang-bincang, dia kata tak apalah, suami dia kata bolehlah ambil lah anak saudara, contoh anak saudara senang. Tapi kalau kita ambil orang lain yang tak ada hubungan saudara, sebab budak tu nanti bila dia akil balik, dia bersentuh dengan suami perempuan ni, dia batal wuduk. Pasal dia bukan mahram dan dia tak boleh bersunyi-sunyi kat rumah. Tapi kalau kita susukan dia, perempuan dia susukan dia, okey. Tapi budak tu dah besar, katalah. Let's say budak tu dah umur 7 tahun atau 8 tahun. Boleh tak isteri ni kita panggil susukan juga? Tak ada masalah. Boleh tak dianggap sebagai anak susu? Boleh. Sebab dia belum akil balik lagi. Tuan-tuan Kak Suhati faham tak Ustaz sebut ni? Maknanya Ustaz, the susuan from Ummu Aiman tu is to facilitate Nabi sebagai anak susuan dia lah. Not necessary for him to grow up with the milk. Right? Mungkin. Betul. Ya. Sebab yang menyusukan Nabi yang 2 tahun masa Nabi kecil itu ialah Suwaibah Al-Aslamiyah. Itu pun hamba kepada Abu Lahab. Dia hamba juga. Tapi kemudian dibebaskan. Dan juga Halimah Sa'diyah. Itu memang betul. Nabi menyusu pada dia sampai Nabi habis 2 tahun. Betul. Tapi Ummu Aiman tak. Pasal dalam Islam, tuan-tuan, Haji Mak Syah, dalam Islam, orang perempuan kita panggil macam sekarang tak ada masalah. Kan kita pernah cerita dulu tentang penyanyi kan yang nak ambil anak angkat, masa tu dia belum kahwin lagi. Tapi dia nak ambil anak angkat. Maka Jabatan Agama Islam Wilayah kata dia kata cik boleh susukanlah. Dia kata macam mana? Ada prosedur, dia pergi je hospital. Dia boleh bagi injection dan orang perempuan tu boleh menyusukan selama mungkin 1 atau 2 minggu. Cukup 5 kali kenyang budak ni, as long as budak ni belum akil balik. Walaupun umur dia 10 tahun, dia belum akil balik. Susu 5 kali kenyang, maka dia jadi anak susuan. Dia jadi mahram. Mahram kepada perempuan tadi, penyanyi tadi, dan nanti bila penyanyi nanti kahwin dengan suami dia, suami pun tu jadi bapa susuan kepada budak tadi. Haram kahwin, bersentuh tak batal. Nampak tak tuan-tuan? Boleh tuan-tuan. Dan tak mesti Nabi menyusu. Memang betul lah, 7 tahun muda sangat, tak kahwin lagi, betul. Tapi bukan dia menyusukan masa tu. Dia menyusukan selepas Nabi 2 tahun, bukan masa Nabi within that kita panggil penyusuan tu, nursing period 2 tahun tu bukan. When he was a baby lah, not even when he was a baby lah kiranya kan. No. Tak ada masalah. Okey saja. Ada apa lagi soalan? Silakan. Tuan-tuan kena faham macam tu tuan-tuan, sebab dia berasal kepada fiqh. Cerita fiqh. Walaupun ni cerita surah Al-Mudassir, tapi tak ada masalah tuan-tuan. Sebab yang penting tuan-tuan faham. Sebab belajar tuan-tuan, kalau setakat nak habis surah ni, satu malam ni tak boleh habis kan. Tapi nak buat apa tuan-tuan? Tuan-tuan tak dapat dia punya gist tu. Jadi kita belajar walaupun sikit, tapi kita faham betul. Sebab nanti bila benda tu berlaku dalam masyarakat, dalam kehidupan kita, kita tahu how to solve the problem tuan-tuan. Kalau tidak nanti rugi. Belajar sana, belajar macam-macam. Riyadhus Shalihin lah, Bulughul Maram lah, Sirah lah, ensiklopedia lah, bahasa Arab Quran lah, sampai pening-pening muntah-muntah, sampai kita kata tak tidur malam, besok nak kelas, tertekan lah apa semua sebagainya, kan? Tiba-tiba kita tak dapat dia punya, rugi tuan-tuan. Sebab knowledge ni for us to understand and to apply in our daily life. Sebab benda ni tuan-tuan, dia nak jadi pahala yang kita nak bawa jumpa Allah di syurga besok tuan-tuan.
Itu tujuan dia. Ya, bukan untuk tujuan lain, tuan-tuan. Ya. Okey ya, boleh dapat ya. So balik pada ayat tadi. Tak, excuse me nak Ya, tanya. ya. Ya. Kalau mak tu menyusukan anak, sudah 2 tahun, anak tu masih dia tak win kan nyusu tu, boleh lagi ke nyusu lepas 2 tahun? Patutnya tak boleh. Tak boleh ya? Kena stop. Tak boleh, kena stop. And then another question, kalau mak tu mengandung before the 2 years tu, boleh menyusukan the first baby tak? Tak ada masalah. Tak Selagi masalah. belum 2 tahun boleh. Okey. Dan kadang-kadang anak dia ada adik, ya, adik sebab abang dia dah umur setahun lebih, adik dia baru lahir dan dua-dua anak tu menyusu daripada mak yang sama. Tak ada masalah, boleh. Boleh. Cuma by the time anak yang sulung tu dah 2 tahun, kena stop. Orang Melayu panggil cerai susu. Cerai susu. Kena cerai, tuan-tuan. Sebab Quran bagi tahu. Ya, bagi mana-mana ibu ya yang nak menyusukan anaknya, maka hendaklah ia menyusukan anaknya haulaini kamilaini. Liman arada an yutimma radha'ah. Bagi mana-mana mak yang nak menyusukan anak, maka hendaklah menyusukan anaknya untuk jangka masa 24 bulan. Maknanya 2 tahun genap. Ya, 2 tahun Islam tu. Bukan 2 tahun Masihi. Maknanya lagi pendek daripada 2 tahun Masihi. Ya, jadi cukup, tuan-tuan. Sebab tu kena catat, ya. Sebab tu sekarang ni dekat birth certificate dia letak tarikh hijrah. Kalau tuan-tuan tengok cucu tuan-tuan punya tu, ya, dia letak 28 Februari bersamaan dengan berapa hijrah. Supaya tuan-tuan boleh kira, ya, nanti bila cukup 24 bulan Islam, tuan-tuan kena stopkan baby tu punya penyusuan. Walaupun dia masih nak menyusu. Walaupun mak tu masih ada susu. Kena stop, tuan-tuan. Sebab itu Quran yang cakap. Ya? Tidak haram Jadi ke, kalau Ustaz? Quran, apa dia? Kira haram ke? Kira haram ke apa dia punya hukum? Tak adalah Tak. ulama cakap haram kan. Tapi macam tadilah, takut dia ada lain-lain kesan. Psychological, kita panggil repercussion dia, ada benda lain. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan. Sebab dan tak ada pula doktor pakar buat kajian, saya tak pernah dengar lah. Tapi macam tadilah, ya, Nabi buat macam tu, anak-anak Nabi buat macam tu. So kita follow dia punya cerita tu, ya. Sebab apa? Sebab itu kebiasaan Nabi dan para sahabat memang macam tu, ya. 2 tahun stop. Ya. Macam mana Kak Suarti? Maknanya stop nyusu badan lah, tapi maknanya boleh sambung minum dalam cawan lah, maksudnya macam tu. Tak boleh. Memang kena Nyusu stop badan. betul. Then how come Rasulullah minum lagi lepas dia umur 2 tahun dengan Ummu Aiman? Tu nak Sebab jadi nak jadikan susuan. susuan, ada reason. That's Kan tadi kita dah sebut, dia minum tu bukan untuk bagi sihat badan, tak. Sebab nak menghalalkan hubungan dia tu. Supaya nanti tidak timbul isu bila Nabi bersentuh, Nabi dengan Ummu Aiman, ya, sebab Nabi ni manja. Ya, sebab tu Nabi biasa tidur di atas pangkuan ibu susu dia. Kalaulah Nabi, dia akan jadi isu besar, akan jadi fitnah nanti. Dalam sirah perjalanan hidup Nabi, dia akan jadi fitnah. Tuan-tuan kena tengok dia punya kesan. Sebab tu macam Nabi kecil, ingat tak, ya? Jilid pertama, ketika Nabi jaga kambing, masa tu Nabi dapat tahu ada konsert dekat Mekah. Yang Nabi, tuan-tuan tak tahu, Datuk Ali tu ingat tak? Ya. Ya. Betul. Dia minta kawan dia tolong jaga, Nabi pergi. Ya. Tapi by the time Nabi sampai dekat rumah di Mekah je, the first house dekat Mekah tu, Allah tidurkan Nabi. Dan benda tu berlaku 2 kali dan Nabi tak ulang. Katalah, ya, Nabi hadir program tu. Malam tu memang Nabi enjoy habis lah. Ya, akan jadi fitnah. Anak kita pun bila baca sirah dia akan beritahu, Nabi pun hadir konsert mama, takkan saya tak boleh hadir konsert. Ya, jadi dia akan jadi isu, tuan-tuan. Allah tutup semua pintu-pintu yang boleh menyebabkan Nabi difitnah. Sebab tu isu Nabi kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun pun kena tutup, tuan-tuan. Ya, tapi kita kena bagi logical explanation. Ya, baru sebab kalau tidak orang akan tuduh Nabi, ya, apa tuan-tuan, orang tua yang suka dengan budak-budak kecil ni. Pedophile, tuan-tuan. Ya. Ya, sebab itu orang barat tuduh Nabi sebab apa? Sebab kita tak tutup pintu yang bercakap cerita 6 tahun ni pun ustaz-ustaz juga. Ya, dia tak tahu bahawasanya nanti akan jadi isu. Orang Islam tak ada masalah. Orang bukan Islam yang tak suka Islam, dia akan cari kelemahan orang Islam, tuan-tuan. Itu kesan apabila kita tidak berhati-hati di dalam
menceritakan sirah perjalanan hidup Nabi, tuan-tuan. Ustaz harap tuan-tuan boleh dapat dia punya idea tu. Ya. Okey, selesai Ke ada Ustaz, nak tanya? bukan Ummu Aiman later kahwin dengan Zaid bin Harisah. Betul, memang betul. Dan dia dapat anak apa ni, Usamah bin Zaid. Yes. Dia 2 kali kahwin. Tapi dia kahwin tu, ya, selepas daripada dia dibebaskan sebagai apa ni, hamba tadi. Pasal, okey, senang je jawapan dia. Yang mana? Zaid second husband kan? Zaid second husband, betul. So first husband lah yang meninggal tu. Yang meninggal first husband. Zaid pun meninggal juga nanti. Ya, dalam perang dalam perang Mu'tah dia pun meninggal. Tapi later on lah. Sebab tuan-tuan kena tengok macam ni je. Dia simple je. Ustaz bagi dia punya logik, tuan-tuan. Ya. Anak yang okey, kalaulah Zaid tu first husband, Usamah tu first son, mestilah Ummu Aiman dipanggil Ummu Usamah. Usamah. Kan? Tapi pasal apa dia dipanggil Ummu Aiman? Sebab Aiman was the first son. Not Usamah. Usamah was the second one. Yes. Boleh dapat tak? Boleh dapat kan? Simple je. Okey. Nombor 2 kita tengok, ya. Berapa umur Usamah masa hijrah? Masa hijrah Usamah 7 tahun. Umur dia 7 tahun. Masa Nabi nak wafat, Usamah jadi ketua tentera. Ya, he was 17 years old. 17 masa kat Madinah tau. Dekat Madinah Nabi 10 years. So 17 minus 10 equivalent to what? Equivalent to 7 years. Maknanya masa pilgrimage, masa hijrah, ya. Masa hijrah tu berapa umur Usamah? 7 years. Nabi dakwah kat Mekah 13 tahun. Ya. Jadi maknanya Usamah tu lahir setelah Nabi dapat wahyu, tuan-tuan. Sedangkan mak dia, ya, dibebaskan oleh Nabi, umur Nabi 25, tak kan? Tadi kita dah cakap ketika Nabi kahwin dengan Khadijah kan umur 25 Nabi. Masa tu Nabi bebaskan Ummu Aiman. Ya. Berapa tahun lepas tu baru Nabi jadi Nabi, ya? 15 tahun, tuan-tuan. Daripada 25 sampai 40 tu, berapa tahun, tuan-tuan? Kan 15 tahun. Within that 15 tahun, ya, barulah kahwin dengan Zaid dan dapat anak Usamah. Ya, minimum Usamah tu mesti apa kita panggil, ya, dia kalau mak dia mengandung maknanya 8 tahun lah. Sebab 7 tahun umur dia, nak mengandung kan almost 1 year juga, ya. Jadi maknanya 8 tahun. Ya, paling kurang sebelum daripada hijrah. Tuan-tuan kena buat kiraan macam tu baru nampak. Tapi tuan-tuan kena salin. Kalau tuan-tuan tak salin, tak catat, tuan-tuan tak dapat nanti. Tuan-tuan Ustaz, akan mengangguk saja. Ya. I think Ummu Aiman dia mahram pada Nabi SAW because she is a hamba, Ustaz. Bukan. Because if you Memang dia hamba. Hamba saya lain, hamba biasa lain. Hamba sahaya, ya. Dia hamba sahaya ni ada 2 jenis. Satu hamba sahaya yang diperlakukan macam isteri. Satu hamba sahaya yang tidak diperlakukan macam isteri. Ya, betul. Sebab kalau Abdullah, tuan-tuan kena faham. Sebab yang dapat hadiah Ummu Aiman siapa tadi? Abdullah. Kalau Abdullah sudah menggauli, kan? Dia menggauli Ummu Aiman, okey. Senang cerita. Tak ada riwayat kata Abdullah menggauli Ummu Aiman. Sebab kalau dia dah menggauli Ummu Aiman, ya, so maknanya Nabi dengan dia tu tak boleh kahwin. Dia mahram lah. Ya. Ya, dia mahram. Dia mahram lah sebab itu apa kita panggil, ya, dia maknanya tak boleh kahwin. Ya. Dia tak boleh kahwin. Ya, tapi bukan mahram kekal yang bersentuh tak batal wuduk. Faham tak? Ya. Contohlah, ya, ustaz ada mak tiri. Bapa ustaz kahwin, ya, ada kahwin dengan perempuan lain, dia mak tiri ustaz, ya. Jadi ustaz boleh tak kahwin dengan mak tiri itu? Ustaz tak boleh kahwin dengan mak tiri selama-lamanya. Ya. Pasal dia pernah digauli oleh ayah ustaz. Betul. Tetapi ustaz dengan dia batal wuduk tak? Ustaz dengan dia batal wuduk tak? Kalau bersentuh. Tuan-tuan, batal ke tak? Tak. Pasal Tak apa? Sebab Ustaz tak boleh kahwin dengan dia. Dia tak boleh kahwin, tapi batal wuduk tak? Batal wuduk. Batal wuduk. Sebab dia tak boleh kahwin dengan batal wuduk tu ada 2 benda yang sedikit berbeza, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat tak ni? Tapi Ustaz, saya pun
Saya rasa saya silap lah. Makna macam tu sebab saya rasa kalau anak saya dengan bapa tiri mereka sebenarnya is mahram. Dia mahram dia dua. Ya, satu mahram muakkad. Ya, mahram sementara, ada satu mahram kekal. Mahram muakkad ni, ya, kalau ayah tiri tu tak pernah menggauli perempuan tu, ya, katalah let's say lah, ya, dia kahwin tapi tak ni lagi, tak disentuh lagi. Ya, kemudian dia nampak pula anak dia kata, anak dia lagi lawa. Diceraikan mak dia tu, kahwin pula dengan anak. Boleh tak? Jawapannya boleh, dengan syarat mak dia tidak pernah digauli. Ya, betul. Ya, Betul. tapi dia mahram tak? Dia bukan mahram sebab lelaki tadi bukan bapa kandung dia. Itu bapa tiri dia. Dia tak boleh kahwin tapi bersentuh, batal tak? Tak saya. Kan? Sebab saya ingat mahram tu memang tak batal air sembahyang lah Ustaz. Jadi bukan macam tu. Tuan-tuan kena berhati-hati dekat situ. Dan benda ni banyak berlaku tuan-tuan. Dalam masyarakat banyak berlaku. Ya. Sebab dia kata ni bapa tiri saya. So bila bapa tiri saya, dia memang tak boleh kahwin. Tak boleh kahwin lah kalau bapa tiri tu dah bersama dengan mak dia, dah hidup sebagai suami isteri, dia tak boleh kahwin selama-lamanya dengan bapa tu, kita kata. Sebab dah menggauli mak dia. Itu mak kandung dia maksud dia. Tapi macam tadilah, dia mahram tak? Dia kalau bersentuh, ya. Melainkan, tu ada cerita lain lah tuan-tuan. Ada cerita lain. Melainkan bapa susuan. Tu bapa susuan lain. Itu kalau dia ambil anak angkat. Ya, dia ambil anak angkat. Macam tadi Ustaz sebut tadi. Ya, penyanyi tu. Misha Omar nama dia. Ya. Misha Omar tu ambil seorang budak perempuan. Let's say, Ustaz tak pasti anak lelaki ke perempuan. Katalah anak perempuan. Ya. Budak perempuan tu diambil. Disusukan oleh Misha Omar. Sebanyak 5 kali kenyang. Kalau lebih lagi baguslah. Ya. So budak tu jadi mahram kepada Misha Omar. Ya. Kemudian Misha Omar berkahwin dengan seorang lelaki. Suami dia lah, suami dia sekarang. Ya, jadi budak tu mahram tak? Ya, dengan bapa susuan dia. Lain tuan-tuan, ya, sebab dia menyusu daripada mak tu. Ya, walaupun dia bukan darah daging tapi dia menyusu. So, ya, batal air sembahyang tak Ustaz macam tu? Macam mana? Batal air sembahyang tak kalau mahram macam tu? Kalau anak Itulah kata tadi, ya. Sebahagian para ulama kata macam mana? Tak batal lah. Batal lah, batal tuan-tuan. Batal. Ya, jadi sebab tu banyak penyelesaian melalui susuan tuan-tuan. Sebab itu Islam sangat menekankan susuan. Sebab bila disusukan, dia ada hubungan lain tuan-tuan. Ya, itu lebih selamat, ya. Hubungan susuan tu lebih selamat tuan-tuan. Memang ada isu tuan-tuan, betul. Tapi untuk lebih selamat, ya, susuan tu lebih selamat. Tak dengar Ustaz cakap tadi. So dia anak Misha Umar tadi batal tak dengan suami Misha Umar? Tak batal. Okey, so kalau macam tu Ustaz, bapa tiri kalau mak dia kahwin dengan orang lain, anak tu dia dah menyusukan dengan mak tu. Okey, itu Ustaz kata tadi. Sebab tu Ustaz buat step by step supaya tuan-tuan faham. Kalau memang mak tu, sebab ada mak yang tak susukan anak. Tak susukan langsung. Ya, maknanya tuan-tuan, penyelesaian dia ialah penyusuan. Jadi kalau mak tadi kahwin dengan seorang suami kan, jadi bapa tiri lah. Dan mak tu memang ya susukan anak tu tapi dengan syarat 5 kali kenyang. Sebab kalau dia sekadar bagi kolostrum je masa dia bersalin, mula-mula kan biasa bagi kan sebab kolostrum. Doktor akan bagi tahulah apa ni puan tolong susukan anak. Ya. Tapi kalau dia tak sampai 5 kali kenyang, budak ni bukan. Jadi penyelesaian dia memang menyusukan. Menyusukan selesai masalah. Dengan bapa tiri tadi, dia adalah anak susuan. Bila anak susuan, ya, dia tidak batal wuduk. Penyelesaian dia pada susuan, tuan-tuan. Sebab tu Nabi banyak tekan susuan, betul. Ustaz, termasuk dengan umur Aiman tadi. Ustaz, saya rasa kan pasal bapa tiri dengan anak tiri ni memang a lot of confusion, a lot of people not aware yang you tak. Ya, betul. You memang batal. Sungguh. Yes. But Ustaz just said it will only be batal if you did not breastfeed your children. Tapi breastfeed tu bukan mesti bukan mesti dia 2 tahun tau. Tak, maksudnya breastfeed sampai kenyang lah maksudnya. 5 kali kenyang. Walaupun dia sudah tidak dalam 2 tahun tu. Maknanya dia dah besar sikit, tak ada masalah.
Sebab tu orang ambil anak angkat, kebanyakannya semua mesti di bawah umur. Maknanya belum akil balik. Katalah budak tu umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tak ada masalah. Boleh. Kita boleh susukan dia. Still boleh. Dan dia jadi anak susuan. Dia tak mesti within that nursing period 2 tahun tu. Yang itu ramai orang tak faham sebenarnya. Sebab tu Ustaz kata tuan-tuan, yang ni kena belajar. Memang kena belajar. Ya, tapi bukanlah susah sangat. Bukan complicated sangat. Boleh faham. Ya, tuan-tuan nampak tak betapa penyusuan itu menyelesaikan banyak masalah. Ya. Menyelesaikan banyak masalah. Ya, dan bapa tiri itu adalah mahram dia lah. Ya. Sebab dia dianggap sebagai bapa susuan. Alright. Tapi yang So maknanya tak batal. So tak batal wuduk lah. Tak ada masalah lah. tak batal ya. Tak batal Yang wuduk. saya kata tadi yang pasal 2 tahun tadi yang kena berhenti tu, dia kena berhenti tetapi let's say another child dia mak dia dah meninggal and then you ambil anak dia and dia pun kalau dia dah bercerai susu tapi maknanya mak baru dia tu, mak angkat dia tu boleh Susu bagi lagi. tu dalam cawan. Maksudnya macam tu. Kalau Ustaz punya nampak daripada ayat Quran, tafsir dan sebagainya, tak boleh juga. Ya, susu ibu tu hanya untuk the first 2 years saja. Lepas tu dia tak boleh. Melainkan kalau macam tadilah ada sebab-sebab tertentu. Let's say lah ya. Doktor kata budak ni kena rashes ke, kena apa-apa, eczema ke apa-apa. Yes. Dan doktor kata ini memang kena diselesaikan dengan susu ibu. Mak dia dah tak ada. Ya, mak dia dah tak ada, dah meninggal. Ada perempuan lain ya, yang boleh. Tapi tujuan dia untuk medication purposes. Medication bukan untuk minum susu lagi sampai kenyang, sampai tak. Ya, melainkan tadi untuk jadikan dia anak susuan. Itu memang kena 5 kali kenyang. So in your Jadi opinion, tujuan dia bukan untuk kenyang dah tau. Tujuan dia bukan untuk survive hidup dah. Tujuan dia untuk menghalalkan hubungan dia. Ya, ada hubungan ya, dan menyembuhkan penyakit dia tadi. Boleh? open that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, in your opinion, Ummu Aiman gave her milk to Rasulullah when he was more than 2 years old, but before Yes. he was balik. Memang sebelum Nabi akil balik. Betul, memang betul. Sebelum akil balik. Tuan-tuan yang lain-lain ni dapat ke tuan-tuan? Ya, Ustaz takut tuan sebab tuan-tuan senyap. Ustaz tak tahu tuan-tuan dapat ke tak dapat. Kalau tuan-tuan ada macam tak faham ataupun Kami nak tanya dengar- dan sebagainya boleh tuan-tuan. Cuma Dengar confuse Jamaah tadi Hayati. Ustaz kata tu tadilah Ustaz kata tadi mula-mula masa ibu susuan tu within 2 years tapi tak boleh minum dalam cawan. Okey. Tapi masa kes Ummu Aiman tu boleh minum dalam dia kenalah minum cawan pasal umur dah besar Ustaz kan. And Itu betul lah. so that is a Tak, confusion. dia bukan isu minum dalam cawan tu bukanlah isu besar sangat. Cuma ya, kita kata memanglah sepatutnya kalau dah budak tu dah umur 5 tahun 6 tahun, takkan nak menyusu directly daripada mak susuan kan? Dah tentulah dia perah, dia letak dalam cawan, macam itulah maksud dia. Ya, sebab budak dah umur 6 tahun, ya, umur 7 tahun, cuba kita bayang. Cuma kalau budak tu masih lagi dalam nursing period 2 tahun, itu okeylah minum directly. Bukan sangat itu isunya. Isunya ialah by umur dia 2 tahun dia kena stop. Ya, dia kena stop ya, sebab Quran yang kata macam tu. Ya, dan Quran ni sebahagian ayat dia tidak perintah tetapi understood. Ya, sebab ayat tu bunyi bagi mana-mana ibu yang melahirkan, mana-mana ibu kandung yang nak menyempurnakan susuan. Liman arada ayyutim maradaah. Bagi mana-mana ibu yang nak menyempurnakan. Ya, Ustaz tak ingat ayat dia, ayat 200 lebih lah ya. Ayat 230 apa tak ingat, nanti Kak Mai ke siapa-siapa tolong carilah. Google je ya. Ayat penyusuan 2 tahun. Tengok je, Google je ya. Nanti tuan dapat lah. Cepat je, Google je. Siapa-siapa boleh tolong Google ya. Nanti share dengan kita ya. Tapi ayat 200 lebih. Suratul Baqarah. Ya, tolong Google. Okey ya. Shirin ada. Shirin tolong Google Shirin ya. Nanti bagi tahu kat Ustaz. Bagi tahu kat grup kita ya. Okey, jadi isunya sekarang tuan-tuan kena stop lah. Ayat Quran bukan semua ayat macam contoh kan, macam orang selalu kata ya. Makanlah dan minumlah ya. Makanlah dan minumlah ya, ataupun makanlah yang baik-baik. Wa kulu mimma ya.
ma razaqakumullahu halalan thayyibah. Makanlah apa yang baik-baik daripada yang halal dan yang baik-baik, ya. Makan benda-benda yang baik, ya. Itu bukan maknanya wajib, ya, wajib kita makan all the time selagi boleh makan, tak, ya. Sebab ada ayat lain yang kata jangan berlebih-lebihan. Mana makan boleh tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Dia ada dia punya apa kita panggil? Dia ada dia punya ayat-ayat lain yang menghadkan, ya, dia punya tu. Ya, Syirin. Dah jumpa dah? 233. 233 ayat 233. Terima kasih. Ya. Cuba baca terjemahan ayat tu apa, siapa tadi, Kak Mai ke ataupun Syirin, baca balik ayat tu. Terjemahan dia. Kak Mai ke baca? Tak apa, baca je. Siapa-siapa pun boleh. Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak mereka selama 2 tahun genap. Itu bagi orang yang menyempurnakan penyusuan itu, dan kewajiban bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Okey, thank you. Ya. Cukuplah tu, ya. Maknanya kalau nak sempurnakan, ya. Maksudnya kalau emak tu tak boleh sempurnakan 2 tahun, contoh setahun lepas tu tak ada susu ataupun mak dia sakit. Tak apa ke? Tak apa. Ya, tapi penyempurnaan adalah 2 tahun. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya lebih pada tu tak boleh, tuan-tuan. Ya, lebih pada tu tak boleh. Memang doktor buat masa ni tak ada yang cakap lah kan, lepas 2 tahun dia akan jadi apa, tak tuan-tuan. Memang tak ada, ya. Kita kata biologi, mak tu ada susu bagilah, ada. Faham Quran bukan macam tu. Ya, dia bukan, sebab kalau tuan-tuan nak tunggu, ya, dan hendaklah kamu berhenti menyusukan anak ketika anak tu berusia 2 tahun. Memang tak ada ayat macam tu. Sebab ayat Quran dia tak datang macam tu, tuan-tuan. Ya, sama macam orang tanya kan, ya, ada orang tanya tadi kat ustaz. Ya, dia kata, ustaz, mana ayat yang kata sebelum makan nasi kena makan buah? Sebelum makan nasi, makan buah dulu. Ya, mana ada hadis yang cerita Nabi bagi tahu, ya, nak makan nasi, makan makanan berat lah, heavy meal, ya, sebelum lunch ataupun breakfast ataupun dinner. Mana hadis yang kata kena makan buah dulu, ya, dan tak boleh makan buah memang tak ada, tuan-tuan. Tuan-tuan cek lah, ya, tuan-tuan Google cari tengok, tak jumpa, ya. Tapi ayat Quran ada. Ayat Quran, ya. Ayat Quran, ya, surah Ad-Dukhan memang ada, tuan-tuan. Ya. Tapi dia bukan perintah, ya, dia cerita. Tapi cerita, ya, dipahami sebagai satu perintah. Ya, itu surah Ad-Dukhan, ya. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Dan dalam syurga ni ada buah-buahan yang kamu boleh pilih. Ini golongan kanan kan kita, ya. Kita pernah sebut dulu, ya. Jadi makna golongan kanan ni bukan golongan kanan, ya, golongan as-sabiqun. Golongan yang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ya, tu ayat berapa tu? Ayat berapa, ya? 19, 20, 21, 22 ke, ya. Cuba tengok balik ayat tu, ya. Tapi dia cerita pasal makanan lah, ya. Yang apa ni, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ya, wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Ayat 20. Ya, ayat 20, ya, surah Ad-Dukhan. Apa ni, dan buah-buahan yang kamu boleh pilih, ya. Kita boleh pilih buah-buahan syurga ni, boleh pilih, tuan-tuan. Nak makan apa boleh. Tapi ni golongan as-sabiqun was-sabiqun, ya. Kalau golongan kanan, dia disidangkan dengan banyak buah-buahan. Tapi Allah tak kata pilih. Memanglah boleh pilih, tapi dia tak macam golongan yang atas lagi. As-sabiqun. Kan 3 golongan kan? Ya, kan 3 golongan, ya. Itu surah, bukan Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah, ya. Kita dah tadabbur dari itu kan. Surah Al-Waqi'ah kita dah habis, selesai. Jadi golongan as-sabiqun was-sabiqun ni mereka boleh pilih buah-buahan. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Lepas tu apa cerita? Walahmi tayrin mimma yashtahun. Ya, dan daging burung, ya, yang sangat menyelerakan, ya. Jadi Al-Imam Al-Qurtubi kata, Imam An-Nawawi juga, tuan-tuan boleh tengok, ya, dia punya syarah dia. Ya, cuba tengok Allah susun buah-buahan, lepas tu baru makan daging. Daging tu adalah makanan berat. Jadi mana sebelum makanan berat Allah sebut tentang buah-buahan. Macam tu je ayat dia, tuan-tuan. Ya, tapi yang Nabi cakap, ya, makan buah dulu, lepas tu baru makan nasi, baru makan roti, tak ada, tuan-tuan. Tak ada hadis yang cerita macam tu. Tuan-tuan nampak tak? Ya, itulah gaya bahasa Quran. Ya, kadang-kadang gaya bahasa hadis, ya. Jadi balik pada cerita menyusu tadi, walaupun tak ada, ya, yang kata tak boleh, ya, tapi cuba tengok ayat dia. Bagi mana-mana ibu. Dia bukan ibu saja tau. Bagi mana-mana ibu kandung,
Ya, sebab dia ada perkataan walidat. Walidat tu mesti ibu yang melahirkan. Ya, ibu yang melahirkan. Kalau ibu lain tu cerita lain. Ni ibu yang melahirkan. Ya, kalau dia nak menyempurnakan. Liman arada ayutim radha'ah. Radha'ah tu penyusuan. Sesiapa yang nak menyempurnakan susuan. Ya, jadi hendaklah dia apa tadi? Ya, 2 tahun. Ya, haulaini kamilaini. Ya, haulaini 2 haul, 2 tahun, kamilaini yang sempurna. 24 bulan je tuan-tuan. Lebih daripada tu kena stop. Kena stop. Sebab tu kalau tak tahulah tempat tuan-tuan kan, tapi kalau di kampung Ustaz ni 24 bulan kena berhenti. Walaupun mak tu ada susu lagi. Ya, dia sebab apa? Sebab Quran cakap macam tu. Maknanya itu yang terbaik lah tuan-tuan. Ya, Ustaz tahu. Ya, mungkin tuan-tuan ada yang menyusul lebih daripada 2 tahun kan. Mungkin ada. Sebab kita tak tahu. Ya, nak buat macam mana tak tahu. Tapi bila dah tahu kena stop. Okey, ada apa soalan? Silakan. Ustaz, tadi Ustaz dia cakap dalam surat beranak sekarang ada tulis tahun hijrah dia kita beranak. Kita dilahirkan. Is it? Ya. Oh, dulu tak Betul, adalah, sekarang je. Tak perasan. Dulu sebab Ustaz tengok Ustaz punya birth certificate tak ada tulis tahun hijrah. Sekarang je lah. Okay. Tapi anak-anak Ustaz semua cucu semua memang ada lah. Jadi senang kita nak tahu bila kita mula. Sebab kalau kita pakai Februari, Januari, takut dia tak tepat. Sebab yang tepat kan kalender Islam. Ya, sebab kalender Islam either 29 or 30 kan. Kalender hijrah tak. Ya, sebab tu Ashabul Kahfi kita Ustaz ajar pasal kalender kan. Dia tidur 300 tahun Masihi bersamaan dengan berapa ratus tahun hijrah tuan-tuan? Suratul Kahfi. 300 years Masihi berapa tahun hijrah? 309. 309. Ya, sebab setiap 100 tahun Masihi kena tambah 3 tahun. So 300 kena tambah 9 tahun. Ya, itu Quran yang ajar. Ya, Suratul Kahfi ajar kita. Okey, ada lain silakan. Ada apa? Sebelum kita tamat. Ya. Kalau tak ada kita habiskan ayat ketiga. Cukup 3 ayat tuan-tuan. Ya. Wa rabbaka fakabbir. Maka Tuhan kamu hendaklah kamu besarkan dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ayat ni turun ketika orang kafir Quraisy sedang menyembah berhala. Mereka membesarkan berhala Al-Lata, Al-Uzza, Manat, Hubal. Ya, mereka berkorban kerana berhala. Mereka mengundi nasib. Kan kalau nak keluar kan mereka buat undian. Ya, kalau undian tu kata ya, dia pergi. Kalau tak, dia ni. Ya. Dan mereka berkorban. Ya, buat sembelihan dan sebagainya bukan kerana Allah, kerana berhala. Dan makanan tu adalah bangkai, tak boleh makan. Ya, dan Nabi tak pernah makan bangkai tuan-tuan. Walaupun Nabi belum jadi Nabi. Ya, Nabi tak pernah minum arak. Ya, walaupun Nabi belum jadi Nabi. Dan bukan Nabi saja, Abu Bakar pun tak pernah. Ya, apa kita panggil? Sa'id bin Zaid pun tak pernah adik ipar Sayyidina Umar. Ya, dan ramai lagi tuan-tuan, ya. Osman bin Maz'un, sahabat Nabi yang mula-mula meninggal di Madinah tu. Ya, yang dikuburkan di Baqi' pun tak pernah juga. Dia di Madinah, di Mekah ni tuan-tuan, bukan semua orang sembah berhala. Ya, bukan semua orang, dan bukan semua orang kaki arak, judi, bukan tuan-tuan. Ya, Allah dah jaga dah orang Mekah ni. Sebahagian mereka adalah sahabat Nabi. Ya, Sayyidina Ali tak pernah sembah berhala, tak pernah minum arak. Ya, dia lebih-lebih lagi lah kan. Umur 8 tahun Nabi dah ambil sebagai anak angkat. Ya, kemudian ya, tambahlah sikit wasyabaka fatahir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Pakaian kamu hendaklah dibersihkan. Ya, ni fiqh tuan-tuan. Kalau warabaka fakabir tadi itu akidah. Itu cerita akidah tu. Ya. Ayat 2 tadi cerita dakwah. Ya, ayat 2 cerita dakwah. Ayat 3 cerita pasal tauhid. Ya. Ayat yang keempat wasyabaka fatahir cerita pasal fiqh. Sebab bila nak sembahyang, ya, tempat kena bersih, pakaian kena bersih. Ya, jadi maknanya ada peraturan dia. Warujza fahjur, ayat yang kelima. Ya, sebab masa mula-mula surah Al-Mudassir turun, dia turun 5 ayat ni yang pertama. Ya, sampai ke 5 tu. Warujza, dan benda-benda keji. Benda keji tu apa? Menyembah berhala. Ya, maksud di sini ar-rujza ni ialah ya al-wasan, ya, maknanya berhala. Ya. Fahjur, maka hendaklah kamu tinggalkan. Cukuplah 5 tuan-tuan. Ini permulaan. Nanti yang lepas tu baru kita sambung. Ya, ya ayyuhal mudassir, Ustaz ulang balik. Wahai orang yang sedang berselimut, siapa dia? Nabi Muhammad lah. Ya ayyuhan nabi. Ya, yang sedang berselimut. Ya. Allah suruh Nabi bangun. Qum, bangun wahai Muhammad. Fa'anzir, berilah peringatan. Bermula daripada isteri Nabi,
ada pun yang kita panggil anak-anak Nabi, anak angkat Nabi, ya, dan mereka yang tinggal bersama Nabi, Ummu Aiman termasuk, ya, menantu-menantu Nabi yang duduk di luar rumah Nabi lah, ya, macam Zainab kahwin dengan Abul As, ya, dia dah apa kita panggil, ya, dia duduk rumah lain, ya, jadi dari segi apa kita panggil, dari segi dakwah Nabi dah tentulah dalam rumah dulu, lepas tu barulah Nabi dakwah kepada anak-anak Nabi, ya, dan pada masa tu perempuan yang masuk Islam, ya, dia masih boleh kekal duduk di rumah suami dia. Belum ada lagi perintah untuk berpisah dengan suami, belum ada. Sebab tu ketika hijrah, Zainab anak Nabi tak ikut hijrah sebab suami dia tak benar kan. Ya, dia masih duduk dengan suami dia. Masa tu belum ada sebab peringkat awal kan. Belum ada lagi perintah mana-mana isteri bila dia kahwin, bila dia masuk Islam, dia kena keluar daripada rumah suami dia, dia kena duduk sendiri. Ya, tak ada lagi perintah tu. Ya, kemudian ayat 3, Tuhan kamu hendaklah kamu besarkan, wasiyabaka fatahhir, pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Ya. Warujza fahjur, dan penyembahan berhala ni hendaklah fahjur, kamu tinggalkan. Ya, jangan dilakukan lagi. Okey, selesailah tuan-tuan. Itulah yang Ustaz nak sampaikan hari ni. Kalau tuan-tuan ada satu soalan lagi mungkin di ujung, ada apa-apa? Silakan. Ustaz, nak tanya Ustaz, between apa ni surah Iqra tu dengan surah Al-Mudzathir ni, how big is the gap? I mean, berapa lama tempoh between one surah and the other surah? Para ulama tidak meletakkan apa kita panggil, ya, tarikh ataupun jangka masa yang accurate, tak ada. Ya, sebab yang pertama kita kena tahu, ya, tak ada documentation. Dan Nabi pun tak sebut, ni turun pada berapa hari bulan, ya. Even Iqra turun 17 Ramadan tu pun ada banyak perbincangan. Ustaz dah pernah sebut dulu, ya. Sebab Quran turun pada malam Al-Qadar. 17 hari bulan yang kita cuti kat Malaysia, cuti nuzul tu, 17 bukan malam Qadar, malam Qadar 10 yang terakhir. Ya, kat situ pun dah nampak. Ya, dah nampak ada perbezaan dah. Mana boleh 17? Dia bukan malam Qadar ni 10 terakhir. Ya, jadi kat situ pun dah ada isu. Ya, sebab Nabi tak sebut secara spesifik tarikh. Cuma yang pasti bulan Ramadan. Tu Ramadan betul. Ya, cuma isu dengan Mudassir ni berapa lama? Ya, sebahagian kata dah sudah beberapa hari. Ya, ada yang kata tak. Ya, immediately. Sebab Nabi balik daripada bukit, Nabi berselimut, ya, dan Allah terus ingatkan Nabi. Jadi maknanya tak ada persepakatan, ya, tak ada apa kita panggil, ya, isunya tak ittifaq lah, ya, tak ada persepakatan, tak ada apa istilah dia, ya, in English apa kita panggil persepakatan ni, Uniformity, tak ada uniformity. Tak ada konsensus. Uniformity. Konsensus ke? Tak ada konsensus, tak ada konsensus, ya, tentang bila tarikh. Sebab dalam Islam memang, ya, sebab tahun satu lagi, tahun tak ada lagi. Ya, kita hanya sebut tahun gajah, ya, pasal peristiwa tersebut. Ya, kemudian tahun apa kita panggil, tahun kesedihan sebab Khadijah meninggal. Dia hanya sebut macam tu saja, tapi berapa tak pasti. Sebab tu kelahiran Nabi dari segi Masihi, ada yang kata 570 Masihi, ada kata 571. Kat situ pun ada pertikaian. Ya, sebab tak ada tarikh yang diguna pada masa tu untuk capture, ya, Nabi bila Nabi tak ada, tuan-tuan. Ya, sebahagian ada sebut tentang bulan, sebahagian tak sebut pun. Ya, hanya beberapa hari selepas tu. Tapi kalau tengok daripada cerita ni, ya, sebab Nabi gementar, ya, tadi Datuk Osman dah tunjuk tadi, menggigil, bila balik selimutkan aku. Ya, dan kemudian turun ayat ya ayyuhal muddassir. Nampak macam immediate benda tu. Ya. Wallahu alam. Itu yang Ustaz boleh respon. Okey, ada lain silakan. Satu lagi, last. Ya. Ya, Sister Turi Saina, ada apa? No, terima Okey kasih ke? Ustaz. Ya. Ya, sama. Ada lain silakan, ada apa? Kak Noraini ada soalan? Ustaz cakap nak bincang pasal yang ayat yang Allahumma inni Itulah, dah lambat dah, ya. Sempat Cuma Ustaz. nak bagi tahu dalam hadis, ya, terima kasih. Dalam hadis memang tak ada cerita tentang Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya, ya Allah, aku mohon kepadamu keredaanmu dan syurga, dan aku minta lindung daripadamu, ya,
Memang tak ada hadis dia, tuan-tuan. Yang dekat-dekat dengan tu ada. Ya Allah, aku minta lindung kepadamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu syurga dan minta lindung daripada neraka. Macam tu je. Yang redha sakhatika tak ada, tuan-tuan. Ya, sebenarnya benda-benda tu datang daripada kitab fiqh. Dalam kitab fiqh. Ya, dalam kitab fiqh cerita pasal hukum makam tu. Ya, ni cerita pasal haji. Ya, Ustaz bagi tahu, ya, masa haji. Jadi masa haji tu orang tanya, nak baca apa? Itulah ada ulama cadang. Maknanya tu adalah cadangan. Dia bukan ambil daripada hadis Nabi, tuan-tuan. Kalau ada pun daif hadis tu. Ya, sangat-sangat daif. Tapi oleh kerana maknanya betul, tapi tuan-tuan jangan salah faham tau. Nanti ada ustaz pula dia baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, nanti tuan-tuan tahu tak boleh ni hadis yang doa ni, tuan-tuan, asalkan maknanya betul. Ya, sebab itu sahabat-sahabat Nabi ada yang baca doa zaman jahiliah. Dia baca doa tu daripada dulu-dulu punya yang dia amal. Bila dia masuk Islam, dia still baca doa yang sama dan sebahagian doa tu Nabi endorse. Nabi kata boleh kerana maknanya betul. Ya, jadi maksudnya kalau ada orang doa dengan doa tadi tak ada masalah, boleh. Tapi kalau dia nak doa dengan doa Nabi lagi baguslah. Ya, lagilah besar dia punya kelebihan sebab Nabi doa. Macam doa Quran kan? Doa Quran jangan tukar. Ya, apa doa dia? Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa tu singular. Jangan tukar kepada plural. Kekalkan singular. Tuan-tuan tahu tak pasal apa doa tu bagus? Kerana doa tu adalah ayat Quran. Ya, kalau kita tukar dia punya wording, dia bukan ayat Quran. Ya, no longer ayat Quran. Bila dia no longer ayat Quran, dia punya ranking dia tu jatuh, tuan-tuan. Dia bukan lagi duduk paling atas. Ya, dia duduk paling atas sebab ayat Quran. So itu cerita dia. Okey, tuan-tuan, sekadar tu yang boleh Ustaz kongsi pada malam ni, mudah-mudahan dia bermanfaat. Ya, terima kasih apa yang atas perhatian. Dengar balik kuliah ni, ya, dan catatkan kalau ada soalan boleh tanya balik pada Ustaz, minggu depan, insya-Allah, ya. Ustaz, kita discuss lain kali lah yang pasal ni sebab ada dua perkara sebenarnya kat situ, Ustaz. Lain kali kita discuss ya, Ustaz. Terima kasih Ibu pada semua. Susuan Haji tu, Masya. Fardi. Saya Ibu Susuan ke? Nak discuss lagi ke? Ibu Susuan tu nanti ada dah yang That tu. one very interesting lah. Ada soalan juga tapi dah nak malam ni. Tak apalah Ustaz lain kali. Kemudian nanti next week. So sedialah awal-awal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mudah-mudahan Very interesting, Ustaz. Amal soleh kita malam ni. Terima kasih Ustaz. Ya, thank you Ustaz. Sama-sama. Ada saya sebab tak boleh concentrate tadi. Saya ada dua kawan saya meninggal lagi ni Ustaz. Baru dapat Oh, message. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. Tak apa. Satu pilot friend, satu cabin crew IFS. Ya. Sebab COVID ke bukan? Tak tahu cerita lagi Ustaz. Semua dah tak tahu kubumikan cerita, USJ 21. Saya tak boleh concentrate tadi. Dapat message banyak Tak apa. datang. Okey. So next week insya-Allah kita sambung. Terima kasih Haji Masya. Ya, kemudian dan semualah ya, jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Terima kasih Haji Nazri. Ya, Haji Nazri, terima kasih. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Good night everyone. Good night everyone. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Man. Ya. Najib Abdullah, our senior one year meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dapat tu dah kubumikan hari ni. Allah. I buat dapat tadi masa buat Zoom ni, message come in, saya tak boleh concentrate langsung lah. Aduh. Dan satu lagi, on USJ lah, IFS Yusof, dia yang jual mi kari itu semua ni kan. Yang jual Ini dekat ni, dekat ni. he died also. Yang dekat Kubumi hari kat USJ 21 juga, same place. Kapten yang jual mi kari kat store tu. Bukan kapten, bukan itu, ada satu lagi. ini dia dekat Penchala Spring tu. Ya, betul, Yusof Spring tu. Esok Spring tu. Ada satu lagi, my batch, Kapten Najib meninggal hari ni, baru saya dapat message. Oh, Najib ni company ni apa? B company. Ya, no. Alah. Dua orang sekali. Satu hari. Alah. Yang Yusof Spring tu, dia demam 3 hari betul turun. Dia anti vaksin, dia tak ambil vaksin. I suspect dia kena COVID without knowing it. Oh.
Ni he died at home. Dia tak ada check apa. Alright. Okey lah. Okey man. Okay. See ya. Right. Bye. Right. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I agree. Thank you so much. Okey, sama-sama. Terima kasih Datuk. Bye. 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 Bye.